Assalamualaikum. Sempena pandemik ini, pelbagai cabaran yang kita lalui sehingga mencecaskan emosi dan juga tahap kesihatan mental kita. Bagaimana berhadapan dengan suasana ini agar emosi kita terkawal dan juga tahap kesihatan mental kita pada keadaan yang baik? Temui saya Faiz Haji Osman dari Radio IKIM dan juga panel jemputan sempena program Talkathon One Moment for Them pada 12 Oktober ini jam 10 pagi sempena sambutan Bulan Kaunseling PH 2021. Jumpa nanti. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua warga tabung haji ke program Talkathon yang akan berlangsung pada pagi ini insyaAllah. Sebelum kita meneruskan program kita pada pagi ini, bagi mendapat keberkatan dari Yang Maha Esa, marilah kita sama-sama melafazkan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Yang dihormati pengurusan kanan tabung haji, pengurusan modal insan, pengurusan jabatan khidmat pendeposit dan operasi tabung haji, seluruh rakan pembimbing akrab tabung haji, seluruh warga kerja tabung haji yang saya kasihi sekalian. Terlebih dahulu, saya secara ringkasnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Yusalmi bin Safi'i, bertugas di Lembaga Tabung Haji Negeri Pepinang dan telah berkhidmat di tabung haji selama 10 tahun. Saya merupakan salah seorang akrab tabung haji yang telah dilantik pada tahun 2019. Untuk makluman semua, pada pagi ini kita bersiaran secara maya menerusi aplikasi MS Team, dan saya mengharapkan semua penonton pada pagi ini dapat mendengar dengan baik dan diharapkan juga dapat dimanfaatkan sepenuhnya
semasa program kita berlangsung pada pagi ini. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan bolehlah menjemput mana-mana rakan yang belum bersama kita pada pagi ini untuk kita sertai program yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Okay. Pengisian kita pada pagi ini merupakan salah satu aktiviti sempena sambutan bulan kaunseling tabung haji yang mana telah dirasmikan oleh Yang Berbahagia Puan Rahayu binti Kamarudin, Head Center of Expertise pada 4 Oktober yang lalu dengan tema Harungi Bersama. Okay. Banyak program yang telah kita anjurkan pada bulan ini untuk dimanfaatkan bersama semua anggota tabung haji. Antara program yang kita anjurkan pada bulan ini adalah seperti program Apa Kata Pakar, Talkathon, contoh pada macam hari ini, chit chat dan juga pertandingan video. Okey, di samping itu juga tuan-tuan dan puan-puan mengikuti program kaunseling ini, tuan-tuan dan puan-puan juga berpeluang untuk memenangi hadiah berupa wang tunai yang sangat lumayan okey, menerusi pertandingan yang kita anjurkan seperti pertandingan video dan juga kuis terkumpul. Okey, setiap sesi program kita akan memberikan kuis selepas sesi nanti insya-Allah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, objektif penganjuran program ini adalah untuk meningkatkan kesedaran dan juga pengetahuan berkaitan penjagaan kesihatan mental terutama sekali dan juga fizikal ke arah melahirkan warga tabung haji yang mempunyai kesejahteraan psikologi yang baik dalam situasi dengan penuh cabaran pada masa sekarang. Penjagaan kesihatan mental dan juga fizikal adalah amat penting untuk kita menempuhi cabaran hidup pada masa sekarang insya-Allah. Untuk itu, program Talkathon kita pada pagi ini bertajuk One Moment for Them. Dan hari ini insya-Allah kita bersama-sama dengan penceramah-penceramah yang sangat hebat serta moderator yang sangat mantap iaitu kita jemput khas seorang personality yang kita bawakan dari Radio IKIM iaitu siapa yang kenal DJ Faiz Haji Osman. Suara dia pun kalau kita dengar pun kita dah tahulah orangnya macam mana kan. Orangnya yang sangat yang sangat handsome. Terutamanya handsome yang sangat yang berkaliber lah. Sedikit sebanyak lah. Untuk saya terangkan. InsyaAllah dia akan bersama kita pada pagi ini. Sebelum itu saya ingin berkongsi sedikit biodata ringkas tuan moderator kita pada pagi ini. Beliau merupakan seorang personality yang sangat berpengalaman sebagai pengacara program dan juga jurnalis dan juga sebagai reporter. Beliau juga berpengalaman bertugas di Tanah Suci sebagai petugas media pada tahun 2015. Dan tahun 2015 tu saya rasa tahun yang sangat mencabar kepada petugas-petugas haji kita di mana banyak tragedi yang berlaku pada tahun tersebut ini adalah satu menjadi kenangan yang tidak dilupakan oleh semua petugas-petugas tabung haji insya-Allah. Dan tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan hormatnya menyerahkan sesi program pada pagi ini kepada tuan moderator insya-Allah. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan. Alhamdulillah. Apa khabar Tuan Haji Faiz? Sihat? Alhamdulillah sihat. Dah sarapan pagi ke tu? Sudah, alhamdulillah selesai. Alhamdulillah. Nampak lagi sini nampak sihat gitu. Kami nampak Ketua Haji sihat, kami bertambah ceria pada pagi ini. Alhamdulillah. Dan untuk teruskan program kita pada pagi ini, saya serahkan kepada tuan moderator lah. Dengan segala hormatnya saya mempersilakan. Terima kasih buat Haji Salmi, pengacara kita untuk pagi ini. Kita bawakan Talkathon One Moment for Them pagi ini. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang dihormati, yang berbahagia, pengurusan kanan tabung haji, semua rakan pembimbing akrab tabung haji, kaki tangan warga tabung haji yang bersama dengan kita pada pagi ini, insyaAllah untuk satu program yang sangat bermanfaat. Dia bukan program lagi dah, satu bulan yang sangat memberi
output yang terbaik untuk sama-sama kita, tak lain tak bukan bila sejahtera emosi kita, mental kita, untuk sama-sama kita lakukan yang terbaik untuk organisasi agar output yang kita berikan juga terbaik, insyaAllah. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Untuk kita mulakan program Talkathon One Moment for Them, dan saya nak bersama dengan dua orang panel yang kita bawakan untuk kita berbicara tajuk kita pada pagi ini, untuk kita dengarkan tentang perbincangan kita. Terima kasih menonton di MS Team pagi ini. Kita bersama dengan yang berusaha Dr. Nur Azwani Cik Yusof, pakar psikiatri hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar, bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Juga yang bagi Tuan Alif Basri, pejuang depresi, untuk kita dengarkan perbincangan bersama-sama untuk kita bawakan tajuk pada pagi ini. Saya kira mungkin kita nak jemput terus Dr. Nur Azwani bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doktor sihat Doktor? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita juga bersama dengan Tuan Alif. Assalamualaikum Tuan Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Haji Faiz. Sihat Tuan Alif hari ini? Alhamdulillah, segar. Alhamdulillah, segar, ceria, insyaAllah pagi ni untuk kita berkongsi sesuatu yang sangat bermanfaat kepada semua. Saya kira satu bulan yang sangat bermakna untuk warga tabung haji, untuk pengurusan. Sama-samalah kita bawakan bulan kaunseling tabung haji 2021 ini. Tahniah kita ucapkan kepada pihak yang menganjurkan program ini agar bermanfaat untuk semua, tak lain tak bukan kepada petugas-petugas kan. Dan insyaAllah akhirnya sebab tabung haji ini sangat rapat dengan masyarakat, dengan warga negara kita. Tahun ni kita haraplah, kita doalah sama-sama insyaAllah untuk musim 1443 ini ada urusan ibadah haji dapat dilaksanakan. Itu juga bila sejahtera warga dan juga kekitangan tabung haji ini akhirnya dapat deliver, dapat berikan yang terbaik kepada jemaah-jemaah nanti insyaAllah. Macam disebutkan oleh pengerusi tadi, saya Alhamdulillah dapat bertugas sama-sama dengan rakan-rakan media yang lain di tabung haji dan juga pengurusan tabung haji sendiri pada tahun 2015 saya tak ingat dah. Memang mencabar, emosi pun mencabar, bagaimana tragedi waktu itu. Alhamdulillah kita nak ucap terima kasih jugalah kepada pihak pengurusan tabung haji, dan saya bersama-sama dengan kaki tangan kita ada kumpulan kaunseling waktu tu yang Alhamdulillah maknanya tabung haji sangat cakna tentang isu pengurusan emosi, walaupun bukan berada dalam negara di tanah suci sekalipun. Alhamdulillah pada pagi ini kita nak bawakan satu isu yang mungkin kita semua macam saya di radio kerap membaca tentang artikel-artikel berita, data-data yang dikongsikan oleh pihak kerajaan berkaitan dengan isu kesihatan mental. Doktor, saya juga kita terkejut juga bila rakan-rakan di barisan hadapan, petugas-petugas di hospital, di klinik, di PKD, di CAC yang turut terkesan dari segi kesihatan mental. Kita sering melihat mereka ini individu yang cakna tentang isu-isu kesihatan. Jadi kita rasakan mereka kuat berhadapan dengan suasana ini, tapi kita melihat ada data-data yang dikongsikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan sendiri berkaitan dengan faktor ini. Maknanya isu kesihatan mental, semua orang terlibat. Selagi mereka bernyawa, mereka juga boleh terkesan oleh isu kesihatan mental. Dan 10 Oktober baru ni kita pun sama-sama meraihkan Hari Kesihatan Mental Sedunia untuk kita memberikan sedikit informasi. Kalau sebelum ni orang tak pernah tahu, hari ni orang tahu. Cuma adakah mereka tahu betul-betul faham? Bila sebut tentang kesihatan mental itu betul-betul faham. Kita ada kegelisahan, kita ada kemurungan, banyak sebenarnya terma-terma dalam isu itu. Kita tak tahu adakah kita ini sejahtera dan sihat emosi kita, mental kita, dan kita nak faham dengan lebih lanjut lah berkaitan dengan kesihatan mental ini. Apa sebenarnya kalau sebut tentang kesihatan mental ini, kelesuan pandemik, adakah ianya juga terdorong bersama-sama dalam isu kesihatan mental? Kita nak bersama dengan doktor pagi ni lah. Kita nak minta doktor cerita sikit lah doktor. Awal ini gambaran tentang kesihatan mental yang orang selalu ceritakan, orang selalu sebut saya stres, saya murung, tapi kita tak tahu bagaimana nak berhadapan. Dan apa sebenarnya kesihatan mental tu doktor? Silakan doktor. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Faiz. Terima kasih Tuan Haji Yusalmi,
Tuan Alif Basri sebagai jemputan juga dan Barisan Pengurusan Tabung Haji dan seterusnya semua warga kerja tabung haji yang mengikuti talkathon pada hari inilah. So terlebih dahulu saya nak ucapkan tahniah sebenarnya kepada tabung haji ni sebab menganjurkan sambutan bulan kaunseling 2021 ni, sebab saya sebagai doktor psikiatri saya rasa sangat berbangga dengan usaha tabung haji ni dan saya berbesar hati juga menjadi sebahagian daripada jemputan dalam program ni. Terima kasih atas jemputan. So untuk soalan pertama Tuan Haji Faiz tadi kan, apa sebenarnya kesihatan mental kan? So sebelum tu saya nak tanya dulu. Kita yang mengikuti talkathon ni, saya sendiri yang tengah bercakap ni, kesihatan mental saya baik tak hari ni? Tuan Haji Faiz, baik tak kesihatan mental pada hari ni? Nak ukur 10 tak tahu macam mana. Ni kita harap insya-Allah lah. Kan, okey, itulah sebab kita selalu cakap pasal kesihatan mental kan, tapi sebenarnya kita tak tahu berapa persen kita ni, kesihatan mental kita ni di tahap yang mana, sebab kita sebut je kan. Okey. Sebenarnya dalam kajian pada morbidity KKM pada tahun 2015 beberapa tahun yang lepas tu kan, 2015, 1 dari 3 orang ada isu kesihatan mental. 1 daripada 3. Maksudnya kita ni dah 3 orang ni. So salah seorang daripada kita ada isu kesihatan mental. Saya lah tu kot stres ni. Seram-seram sikit nak bagi tahu. Saya nervous juga. Kan, dia 1 daripada 3. Tapi zaman pandemik ni kan, COVID-19 ni, macam yang saya setujulah macam yang Tuan Faiz cakap tadi tu, ramai orang lagi mengalami isu kesihatan mental macam frontliner. So data tu kata 2 kali ganda daripada yang 1 daripada 3. So kalau 2 kali ganda tu maksudnya lebih daripada separuh. 1 daripada 2 orang. Ataupun setiap orang. Dia lebih kurang 1 daripada 2 orang. Setiap 2 orang tu akan ada seorang yang terkesan dengan isu kesihatan mental. So benda ni sebenarnya sangat biasa, ya. Dan kenapa kita pentingkan isu kesihatan mental ni? Sebab dia sama penting dengan kesihatan fizikal. Dan dia saling berkait. Kesihatan mental dengan kesihatan fizikal dia saling berkait. Contoh kalau kita demam, fizikal kita tak sihat kan, demam, sesama, sakit badan. So apa keadaan mental kita pada masa tu? Saya punya telefon pun terganggu doktor kalau waktu tu. Kan, so kita tak boleh fokus, kita tak boleh fikir dengan baik kan, sebab fizikal kita menyebabkan mental kita tak selesa. Okey, macam tu juga dengan kesihatan mental. Kalau kita tak sihat dari segi mental pada hari itu, kesihatan mental kita terjejas pada hari itu, apa jadi pada fizikal kita? Contohlah kita stres sangat pada hari itu. So apa fizikal kita? Sakit kan, sakit kepala. Selalu orang kata sakit tengkuk lah, nak pergi urut, sebab dia berkesan juga. Dia terkesan juga. So kesihatan mental dengan kesihatan fizikal dia saling berkait. Tapi kita tak faham lagi macam mana kita nak tahu ni. Kan masih tak tahu lagi ni macam mana nak tahu kita ada kesihatan mental yang baik. So sebenarnya kesihatan mental ni WHO ataupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia dia ada keluarkan definisi maksud apa itu kesihatan mental. So ada 2 benda yang besar lah untuk kita tengok kita ada tak kesihatan mental yang baik. Okay. Yang pertama, kita tahu potensi diri sendiri dan kita boleh menangani stres dengan baik. Tu statement tu agak glamour kan, tangani stres dengan baik. Buka YouTube, tangani stres dengan baik. Rupanya definisi kesihatan mental yang baik tu adalah kita tahu potensi diri sendiri dan kita boleh tangani stres dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, definisi dia adalah kita boleh bekerja dengan produktif dan menyumbang kepada masyarakat. Bukanlah maksudnya suri rumah tu tak bekerja, tak menyumbang, dia tak ada kesihatan mental yang baik lah. Bukan. Maksudnya dia menyumbang. Masa suri rumah, dia menyumbang sebagai suri rumah. Pelajar, dia belajar, dia menyumbang sebagai pelajar. Dia boleh bekerja sebagai pelajar dengan produktif. So itu 2 definisi. So kita tengok, kita ni tahu tak potensi diri dan boleh tangani stres dengan baik? Ada tak? Okay. Yang kedua, kita boleh tak bekerja dengan produktif dan menyumbang dengan baik? Saya bagi contoh lah kan. Okay, pagi ni warga tabung haji lah, kita bertugas sebagai
petugas dekat depan kaunter kan. So kita tahu potensi kita, kita tahu kita memang boleh bekerja dekat kaunter tu, insya-Allah. Tapi nak keluar pergi kereta tu, tengah drive tiba-tiba kereta rosak. Kereta rosak. Nak cari handphone, nak hubungi orang, nak tolong, handphone tertinggal. Okey. Apa keadaan kita masa tu? Mesti stres kan? Stres. Tapi kalau orang itu mempunyai kesihatan mental yang baik, dia boleh, handphone tertinggal, mungkin kita boleh cari orang terdekat untuk hubungi, untuk minta tolong pinjam handphone. Lepas tu kita panggil pomen. Kalau orang perempuan ni panggil suami je lah kan, tak reti kereta ni rosak je panggil lelaki kan. Lepas tu kita dah selesai pasal kereta, kita kembali ke tempat kerja dan kita bekerja seperti biasa. Maksudnya kita boleh handle situasi tu. Okey? Bila kita boleh handle situasi tu, kita tahu potensi kita boleh handle stres tu, dan lepas tu kita boleh menyumbang semula kepada masyarakat, bermaksud kita mempunyai kesihatan mental yang baik, insya-Allah. Okey, faham ya kat situ? Faham. So tapi kita belum lagi cakap pasal stres. Stres ni ada orang cakap, so tak boleh, perlu ke stres ni sebenarnya? Setengah orang kan? cakap boleh buat kerja dalam stres tu, maju je kerja dia, laju je. Betul. Sebab tu kalau kita baca lah, sebenarnya stres ni ada dua jenis. Eustress dengan distress, ataupun stres yang baik dengan stres yang tak bagus. Okay, stres yang baik tu stres yang bila kita ada benda tu, kita akan bersungguh-sungguh nak buat. Macam kita nak exam kan, kita stres kan nak periksa besar-besar SPM ke PMR ke kan. Kita stres nak exam, kita buat apa? Kita study. Kalau kita tak stres, kita tak study. Kita relax, dia pergi masuk dia tak exam. ada yang stres tidur Cik Doktor? Nak exam. Tahap stres dia. Tengok tahap stres dia. Okey. Kalau dia rasa stres tu membantu dia untuk bersungguh-sungguh study. Tapi tadi yang tidur tu, kalau stres tu bagi dia melampau, distress. Dah lah nak exam, mungkin dia ada keluarga pula ada masalah, mungkin dia tak ada duit nak bayar yuran exam. So stres dia melampau-lampau sampai dia rasa lesu. Itu stres yang tak baik. Itu yang jadi isu kesihatan mental. Bila dia stres sangat banyak dan dia tak boleh handle stres tu dengan baik, dia ada isu kesihatan mental. Okay? Dan bila stres yang tak baik ni dan orang campur faktor-faktor lain lah, faktor-faktor lain dari segi biasanya kita panggil faktor biopsychosocial spiritual, faktor-faktor tu. Faktor biologi maksudnya dia ada genetik yang penyakit-penyakit mental ke, psikologi maksudnya personality dia jenis yang tak boleh nak berdepan dengan masalah, ataupun sokongan untuk menyelesaikan masalah tu dia tak bagus ya, ataupun masalah persekitaran dia yang tidak kondusif dan menyokong, jadi dia berisiko untuk sakit mental. Maksudnya isu kesihatan mental ni kalau tak ditangani, dibiarkan dan tak dikesan awal, campur faktor-faktor lain, dia boleh menjadi penyakit mental. Okay, so isu kesihatan mental dia lain, penyakit mental tu dia lain. Okay, jadi kesimpulannya mencegah lebih baik daripada merawat. Jadi kita kena jaga kesihatan mental kita. Macam mana nak jaga kesihatan mental kita supaya kesihatan mental kita baik? Kita handle stres, tangani masalah dengan baik. Okey, itu saja. Okey, terima kasih Doktor Awan ni. Jelas faham, dan kalau nak tangani satu-satu isu macam Doktor sebut tadi lah, kita cegah dulu sebelum terlambat. Tapi nak cegah tu kena ada ilmu lah. Kita kena tahu dulu kondisi diri kita kan. Sebab kalau maaflah, kalau gula tinggi kita boleh check sebab tu fizikal punya sakit tu memang nampak kan. Tapi bila melibatkan emosi, cedera, luka di hati, siapa yang tahu Doktor? Inilah kisah kita bawakan luka di hati. Tak ada kena dengan saya pun, luka di hati tu. Tapi nak ceritanya inilah kisah emosi yang kita nak kena bawakan. Macam Doktor sebut, bila sakit kepala akan menjejaskan mental kita, menjejaskan emosi kita. Begitu jugalah sebaliknya, ia ada perkaitan yang rapat. Jadi nak tubuh badan yang sihat, kita sekarang ni sering diingatkan tentang SOP pandemik ni Doktor. Tapi dalam masa yang sama SOP untuk kita punya pengurusan emosi pun kena ada juga.
agar kita sejahtera semualah, terhindar daripada pandemik COVID-19, sejahtera tubuh badan kita daripada penyakit-penyakit NCD. Hari tu pun ada sebut penyakit NCD pun meningkat juga. Itu pun nak kena jaga juga, sebab kalau penyakit NCD ni tak dikawal boleh ada isu kesihatan mental juga ke doktor? Betul, memang berkait kan? Memang berkait, fizikal dan mental berkait. Itulahnya. Jadi kena kawal semualah, kena jaga. Tubuh badan ni adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena jaga sebaik mungkin, insya-Allah. Dan kita macam doktor sebut tadi, kita nak faham tentang isu ini. Mungkin kita rasa tak ada kena mengena lah dengan kita insya-Allah okey, sihat je semuanya. Tapi tak, kita nak jadi manusia yang bermanfaat, manusia yang terbaik seperti yang Nabi sebut. Manusia yang terbaik itu yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi kita nak jadi masyarakat yang cakna. Mungkin kita tak terkesan dari segi emosi, tapi kita boleh bantu ahli keluarga kita, boleh bantu rakan sekerja kita. Itulah kita bawakan pada kali ini perbincangan Talkathon One Moment for Them. Saya lupa nak ingatkan anda yang menonton pada waktu ini, kalau ada sebarang persoalan nak diajukan bersama dengan panel kita, silakan boleh rujuk di Padlet yang disediakan untuk anda berkongsi sebarang soalan dekat situ anonymously. Ini jugalah untuk kita berkongsi. Kalau ada luahan rasa, kita juga akan menjadi telinga untuk anda hari ini untuk berkongsi sebarang perkongsian permasalahan. Mungkin tak ada jalan penyelesaian yang boleh kita berikan pada kali ini, tapi setidak-tidaknya kita menjadi telinga untuk anda sedikit ringan beban tu pada waktu ini, insya-Allah. Kejap lagi nanti kita akan bersama-sama dengan semua. Silakan kongsikan terus dekat Padlet tu, nanti time to time saya akan bacakan, insya-Allah. Dan kita nak bersama dengan Tuan Alif Basri pada waktu ini, seorang pejuang depresi, untuk kita dengarkan pengalaman beliau. Kita bawakan real life punya cerita agar anda boleh mendapat inspirasi, boleh mendapat sedikit sebanyak pengalaman. Mungkin ada di antara sahabat-sahabat kita yang mungkin rasa okey, kita ada juga benda yang sama yang perlu kita lalui. Bagaimana cara Cik Alif tangani, insya-Allah kita akan bawakan. Dan sebut tentang depresi ni, Tuan Alif sebagai seorang pejuang depresi kan, MDD, kita nak tahulah apa sebenarnya yang membuatkan Tuan Alif tertekan, stres yang bagaimana sehingga membawa kepada diagnose depresi ini, Tuan Alif. Terima kasih Tuan Haji Faiz. Secara peribadi terima kasih saya ucapkan kepada Tabung Haji kerana sudi menjemput saya dalam perbincangan Talkathon pada hari ini, juga kepada rakan panel Dr. Nur Azwani. Bila bercakap tentang depresi ni, saya tak pasti orang lain, tetapi secara peribadi sampai saat ini pun saya masih ada kebimbangan, skeptikal yang mungkin berlaku terhadap saya. Dan dia bukan satu yang mudah. Cuma kalau saya sebelum saya boleh masuk teruslah apa yang Tuan Haji Faiz sebutkan, tanya tadi, saya kalau ikutkan saya nak simpan saja perkongsian yang saya ni MD atau tidak. Tapi bila saya tengok dekat Twitter, saya rasa dalam sebulan atau 2 bulan yang lalu, masa tu memang tengah hektik lah situasi di Malaysia. Kes meningkat tinggi dan dalam Twitter macam-macam jenis insan kat dalam tu, dan ada beberapa insan yang dengan secara vokal berkongsi yang saya ini MDD, saya ini ada pelbagai jenis depression ataupun jenis kesihatan mental lah, dan mereka berani. Saya cakap, kenapa dia begitu berani kan? Tapi yang saya lihat sebenarnya tujuan mereka hanya satu, untuk bantu mereka yang mungkin sebelum ini tak tahu apa nak buat. Dia risau, dia ada satu rasa apa yang akan apa pandangan masyarakat terhadap dia. Itu yang saya rasa yang menyekat apa yang jalan yang seharusnya dia buat, apa keputusan yang seharusnya dia buat. Jadi saya fikir mungkin ke, sebab saya masa tu saya genap setahun Tuan Haji doktor. Saya mula serah diri kepada doktor psikiatrik pada Jun tahun lepas. Maknanya relatif sangat baru. Bila saya bersembang kawan-kawan pun sebelum saya berkeudara ini pun kadang-kadang saya segar, sebab ada dalam kalangan mereka yang 2-3 tahun masih lagi berjuang. Istilah yang kami selalu kalau doktor ataupun rakan-rakan yang bersama seperti saya, mereka sangat biasa dengan istilah maraton. Ini satu proses maraton, satu proses jangka masa panjang yang kadang-kadang mungkin tersadung kaki, jatuh, kena bangun balik, bergerak lagi. Kalau tak dapat berlari, just berjalan, tapi terus berjalan. Ini adalah satu cara untuk memberikan semangat kepada diri sendiri. Jadi waktu tu bila tengok, mungkin saya perlu keluar lah kot.
Dan benda ini Tuan Haji Faiz dan Doktor, saya kongsi dengan wife. Saya cakap, perlu tak saya kongsi? Saya buat write up. Saya tanya wife, sebab bila kita nak kongsi dalam public, tak mudah tau. Family kita ada dalam tu, family bukan belah kita saja, belah mertua. Kan? Maknanya apa pandangan mereka terhadap kita. Tapi bila saya fikirkan, ada lebih penting, ada lebih aula yang saya rasa saya berperanan dalam konteks yang sedikit ini, supaya dekat luar sana yang ada simptom-simptom tertentu seperti saya, jangan tunggu sampai lambat. Jangan jadi seperti saya. Itu saya punya niat ketika itu. Jadi wife saya kata, dia tengok, dia baca, okey kot, boleh. Jadi saya buat decision, saya keluarkan dekat Facebook. Saya rasa dalam sebulan lepas, kalau saya pun tak ingat. Itulah permulaan saya berani keluarkan diri saya, sebab masa tu pun saya dah ada keberanian dari sudut bila doktor last diagnosis saya sebulan 5. Bulan 5 doktor tanya, biasalah doktor akan tanya, berapa confident level awak rasa dah sembuh? Saya dengan confident saya cakap 90% doktor. 90%. Tapi saya pun tak tahu itu betul atau tidak, tapi saya bersemangat lah. Saya nak keluarkan diri saya. Jadi itulah waktu yang saya cakap okey, saya yakin lah untuk ni. Dan apa konsekuensi lepas tu, saya serah pada Allah. Apa pandangan orang pada saya tak tahu macam mana. Tapi malu tetap ada, sampai sekarang pun ada lagi perasaan rasa segan dan sebagainya. Tapi nak tak nak, saya rasa mungkin moga-moga ini menjadi satu kekuatan untuk saya terus keluar kan. Sebab tu yang saya buat hari inilah. Jadi kembali pada Tuan Haji Faiz sebutkan tadi, kalau ikutkan ada limitasi, saya rasa pengalaman saya yang saya nak kongsikan ini mungkin berbeza dengan orang lain, rakan-rakan, sahabat-sahabat para penggerak di tabung haji mungkin berbeza. Cuma moga-moga ada sisi umum, general yang saya boleh kongsikan supaya dapat jadi panduan lah kepada setiap konteks yang berbeza tu. Pengalaman saya berkait dengan majikan dan berkait dalam konteks pandemik. Pada saya ialah bukan mangsa, nak kata mangsa macam negatif sangat Tuan Haji. Tapi saya adalah antara yang ada dalam statistik yang berlaku kesihatan mental ni waktu pandemik. Pada ketika itu sangat intens lah, orang kata sangat sukar. Bukan pasal kerja tau. Saya rasa kerja yang saya buat tu saya boleh buat, tidak ada masalah. Tetapi sikap bila kata majikan tu ada besar ada kecil. Tapi sikap antara officer tertinggi, bukan semua, dia bukan organisasi. Dia officer, maknanya individu. Sikap individu tu yang menyebabkan saya terkesan. Dan benda berlaku berulang kali, saya jadi blur. Saya mula bertanya kenapa, apa masalah dia kan, apa. Jadi benda tu bertampuk-tampuk makin banyak sehinggalah satu ketika tu saya setiap kali apa yang dibuat oleh majikan tertentu tu, individu tu, saya tulis, saya catat, dan benda tu banyak. Beberapa kali kenapa benda berlaku, dan bukan pada saya saja, pada staff lain juga. Tapi mungkin saya tak tahu, sikap saya kalau ikut memang saya jenis rebel juga, tapi saya pendam. Akibatnya sebab saya risau, kerja tak siap, benda mengganggu produktiviti saya. Kemudian saya selalu terbangun tengah malam. Kemudian kadang-kadang sampai satu ketika Haji Faiz, saya merasakan tak nak pergi kerja bukan pasal kerja, tapi pasal saya kena berdepan individu tu. Saya bimbang, saya meletup dengan individu. Waktu itu sekarang dah saya boleh kawal, alhamdulillah. Cuma waktu itu yang baran saya berbeza berbanding sebelum tu. Sebab saya tak mudah marah. Tapi bila ada sesuatu benda yang trigger saya buat sesuatu, saya segeram kan, tapi pendam je. Jadi mungkin itu antara faktor saya. Pagi tu saya buat decision, saya tak cakap dengan wife. Saya terus pergi klinik kesihatan. Saya cakap, saya bagi tahu doktor di klinik kesihatan, doktor saya macam tak sihat lah. Kan, dia tanya apa? Saya cakap sekian ni, dia suruh saya buat ujian DAS, DASS. Jadi bila buat ujian DASS dekat klinik kesihatan, kemudian itulah bermula bila dia menunjukkan saya tak sihat mental, kesihatan mental saya tak stabil. Jadi dia rujuk saya kepada hospital. Hospital lah. So itulah bermulanya sejarah saya. Dia berkait dengan individu yang sepatutnya manage team dia dengan baik, tetapi situasi tersebut, apa pun saya rasa Tuan Haji Faiz, antara yang faktor kekuatan saya
kekurangan saya untuk ilmu lah, maknanya macam mana kita nak manage orang macam ni kan. Lepas tu baru saya beli buku-buku tentang nak manage orang macam mana. Jadi setakat itu dulu Tuan Haji Faiz, saya boleh kongsikan faktor ni adalah berkaitan dengan individu dalam organisasi lah. Itu antara faktor, bukan pasal kerja sangat, tapi kerja adalah kesan, memberi kesan kepada kerja saya disebabkan faktor lain. Wallahualam. Terima kasih Tuan Alif untuk berkongsi dengan kita pagi ini berkaitan dengan MDD yang Tuan Alif lalui, dan Alhamdulillah setengah berjuang sekarang ni. Saya suka bila Tuan Alif sebut tentang marathon itu, Doktor, saya kira setuju jugalah sebab dia bukannya pecutan laju, dia macam hari ni kena, esok berubat, lusa sembuh, tak ada. Dia adalah perjalanan yang marathon tu, kalau kita rasa letih kita jalan slow-slow, tapi keep on going untuk menghabiskan perjalanan itu. Journey ini saya harap Tuan Alif dan juga rakan-rakan yang berjuang waktu ini, juga kepada sahabat-sahabat kita mungkin yang berada di TH waktu ini yang berjuang dalam situasi ini, mereka tidak keseorangan. Harapan kita agar semua orang ada peranan yang penting. Inilah yang kita bawakan, untuk semua orang berperanan kan. Dan insyaAllah bila kita sebut tentang macam Tuan Alif sebut depresi, tekanan itu sendiri, jadi kita nak tahu juga tekanan yang bagaimana, macam Tuan Alif sebut berkaitan dengan orang di tempat kerja kan. Kalau berurusan dengan komputer kadang-kadang pun boleh stres juga Doktor, tak perlu orang pun. Kadang kita sendiri rasa macam inilah masalah komputer ni, lain lah masalah, kejap lagi nak hang lah, nak sangkut lah. Jadi itu pun ada, macam Tuan Alif sebut berkaitan dengan ilmu pengurusan ni lah, anger management. Kita ada macam-macam buku tulis berkaitan pengurusan emosi, tapi itu adalah ilmu-ilmu teori yang kadang-kadang bila jadi waktu tu kita dah baca pun, kita dah pergi kursus macam-macam kursus, pengurusan masa, pengurusan emosi, tapi bila jadi waktu tu lupa habis semua ilmu tu. Yang datang emosi marah itulah juga yang kita nak hemburkan. Tapi itulah sifatnya kita ni manusia, kita perlukan sokongan, kita perlukan, waktu tu ada rasionalnya pemikiran kita. Kadang bila marah rasional tu hilang. Jadi kita nak tahulah Doktor, macam mana kita nak kenal tanda-tanda awal kalau kita rasa emosi kita terganggu, yang kita dah tak boleh nak cope, dah tak boleh nak berurusan dah dengan kerja-kerja harian kita yang kita buat hari-hari ni. Dan adakah bila kita tahu tu boleh kita buat tindakan awal kan, agar kita macam Tuan Alif tadi Alhamdulillah pergi terus ke klinik kesihatan dan buat dust test tu sendiri. Dan tak semua orang ada kekuatan yang macam ni Doktor untuk berhadapan. Kadang-kadang kita buntu, kita rasa macam betul ke ni, kena ke tak, rasa macam okey, insyaAllah hari ni duduk kejap tenang-tenang, esok mungkin okey. Tapi tak semudah itu untuk kekuatan berjumpa dengan doktor. Dan tanda awal yang boleh kita kesan agar kita segera mendapatkan rawatan profesional Doktor. Okey, terima kasih Tuan Haji Faiz. So saya terima kasih Tuan Alif sebab berkongsi kan, sebab betul pesakit-pesakit mental ni, pesakit-pesakit psikiatri ni dia berat sebenarnya nak berkongsi. Sebab macam itulah, macam yang sebut maraton tu, saya suka juga term tu, sangat suka sebab betul benda ni journey. Dan isu kesihatan mental dan penyakit mental ni dia boleh berterusan, boleh datang balik, orang yang tak ada boleh dapat. Walaupun bukan nak kata doktor-doktor atau petugas kesihatan, doktor psikiatri, kaunselor sendiri pun boleh dapat penyakit-penyakit mental. So dia semua orang berisiko, tidak ada terkecuali. Ya, semua orang berisiko sebab doktor pakar psikiatri sendiri pun boleh berisiko mengidap penyakit-penyakit mental seperti keburukan contohnya, sebab semua orang berisiko. Jadi kita kena tahulah apa sebenarnya tanda-tanda, apa sebenarnya penyakit mental tu. Tadi saya cakap pasal kesihatan mental secara umum kan, secara general pasal stres, pengurusan stres, tapi lebih menumpukan kepada penyakit mental yang perlu rawatan. Okey, yang perlu rawatan. So kita kena tahu penyakit mental ni dia adalah satu diagnosis yang hanya boleh diberikan oleh doktor psikiatri. Okey, jadi maksudnya memang kena jumpa doktor lah kalau nak tahu dia ada betul-betul ada sakit mental ke tidak. Dan dia bukan satu tanda sahaja. Dia bukan satu tanda, oh orang ni ada penyakit mental, dia sedih, dia ada kemurungan. Bukan, dia bukan macam tu. Dia adalah beberapa koleksi tanda-tanda ataupun simptom-simptom, sekumpulan simptom-simptom dalam beberapa tempoh. Macam Tuan Alif tadi setahun kan, dia dalam tempoh tertentu sehingga mengganggu fungsi.
sehingga mengganggu fungsi. Maksud mengganggu fungsi ni kita boleh nampak perubahan dari segi pemikiran, dari segi tingkah laku dan dari segi emosi. So dia ada perubahan dari segi benda ni, tiga ni. So contohnya kan kita nampak kawan kita ni dulu ramah, tenang, tapi tiba-tiba macam Tuan Alif sendirilah, dia kata tiba-tiba dia jadi cepat marah. Sebelum ni dia bukan orang yang cepat marah kan, tapi tiba-tiba dia berlaku perubahan dari segi tingkah laku, emosi dan personality dekat situ. Ya, itu maksudnya ada tanda-tanda, bukan penyakit lagi. So saya nak sentuh pasal penyakit. Boleh penyakit. Penyakit mental ni kita secara umumnya kita bahagikan kepada 3 kumpulan yang besar. Okey, yang pertama anxiety atau kerisauan, yang kedua penyakit mood disorder, dan yang ketiga penyakit psikosis. Okey, so saya sentuh dulu pasal penyakit anxiety atau kerisauan. Kita semua ada risau kan, anak nak hantar sekolah balik semula waktu COVID ni, risau kan? Risau. Tapi risau yang mana yang kita kata penyakit? Macam tadi saya cakap, kita tak boleh ada tanda risau je kita kata dia ada anxiety disorder. Dia kena ada sekumpulan tanda-tanda dalam tempoh tertentu. Maksudnya dia bukan saja ada risau, dia ada gelisah, resah gelisah dekat dalam rumah tu, tak boleh duduk, kejap bangun, kejap duduk, buka handphone, buka TV, tak kena, ini tak kena. Lepas tu sampai mengganggu, tak boleh tidur. Tuan Alif tadi pun kata tak boleh tidur kan, berfikir tak boleh tidur, memang susah nak tidur. Kepala asyik berfikir, risau semua benda, sekecil-kecil benda pun dia risau. Okey, dan dia jadi cepat marah. Ada orang sampai ada serangan panik kan, macam sakit dada, jantung laju, sesak nafas, macam nak kena sakit jantung tapi doktor kata jantung normal. Itu berlaku dalam beberapa kali, bukan sekali dua, beberapa kali dalam tempoh yang tertentu, panjang lah, biasanya lebih daripada beberapa bulan, dan dia mengganggu fungsi. Itu kita panggil anxiety disorder. Anxiety disorder ni dia adalah banyak ada panic disorder, tapi di semua keluarga anxiety disorder. Okey, itu yang pertama. Yang kedua penyakit mood disorder, dan saya percaya Tuan Alif dalam kategori mood disorder lah kan. Mood disorder ni ada dua, satu MDD, Major Depressive Disorder, yang kedua adalah mania ataupun bipolar mood disorder. Okay, saya sebut dulu Major Depressive Disorder ni, dia kemurungan. Orang sedih normal kan, bila kita kehilangan barang tersayang, kehilangan orang yang kita sayang, kita sedih. Tapi bila dia berlaku dengan simptom-simptom yang lain seperti sedih melampau, tak boleh bekerja, rasa tak ada motivasi, macam Tuan Alif tadi tak ada motivasi untuk pergi bekerja kan, dia tak ada masalah kerja tapi tak ada motivasi untuk bangun pergi kerja tu, tak ada. Lepas tu dia hilang fokus dekat tempat kerja sebab masalah emosi yang terlampau sedih, dan dia rasa, kalau penyakit kemurungan ni dia sampai rasa tak guna hidup, lebih baik mati. Dia rasa bersalah, dia rasa menyusahkan semua orang. Okey, itu penyakit kemurungan. Maksudnya sedih yang biasa tu dia bertambah dengan sedih-sedih yang lain, yang tanda-tanda simptom yang lain. Okey, bising ke? Saya rasa ada. Okey, sebab ada kenderaan lalu saya rasa dekat sini. Okey. Jadi bila tanda-tanda kemurungan, tidak ada motivasi, rasa lebih baik mati, rasa menyusahkan, berlaku dengan tempoh yang panjang, lagi sekali sehingga mengganggu fungsi, okey, dia dikategorikan sebagai penyakit Major Depressive Disorder. Okey, apa emosi sebalik berlawanan dengan sedih? Happy? Gembira. Happy. So, happy tu normal kan? Tapi bila happy yang terlebih, dia ada kategori kita panggil mania. Pernah dengar mania? Mania. Orang kata mania. So mania ni dalam kategori yang bila terlebih gembira sampai dia rasa dia sangat hebat, dia cakap banyak, dia banyak sangat aktiviti dan idea yang dia nak buat, tak perlu tidur sampai seminggu, tak payah tidur sebab nak buat semua aktiviti-aktiviti tu, dan dia rasa dia sangat hebat lah. Macam ada pesakit saya tu sampai dia rasa macam dia setaraf Nabi.
Dia dah ada grandiose dekat situ. Itu dalam kategori mania. Dan orang mania ni biasanya dia ada tempoh mania dan ada tempoh kemurungan. Yang tadi pasal kemurungan kan. Sebab tu kita panggil dia bipolar mood disorder. Bipolar mood disorder ni penyakit dua kutub, sedih dan mania. Okey, dan dia mengganggu fungsi kehidupan seharian. So kalau kita nak bagi contoh, sebenarnya ramai juga selebriti kita yang ada penyakit bipolar ni. Sebenarnya benda tu confidential kan kalau orang tak nak kongsi. Tapi ada salah satu artis ni dia memang cerita kepada media yang dia ada penyakit bipolar, iaitu kalau tak kenal lah Yasin Brothers, kenal? Okey. Yasin Brothers dia pernah kongsi dekat media dia ada bipolar mood disorder. Bila dia dalam, saya baca lah, saya bukan doktor yang merawat dia, tapi saya baca dalam surat khabar yang dia kongsikan tu, bila dia ada keadaan mania tu, dia jadi idea untuk buat lagu tu banyak. Sampai buat lagu dalam bahasa Inggeris, campur bahasa Arab, campur bahasa Melayu, sampai buat lagu tu bagus lah untuk artis kan, tapi dia sampai mengganggu fungsi tu, maksudnya lagu tu pun dah jadi celaru, huru-hara. Dia post dekat Facebook, orang tak faham apa sebenarnya yang dia nak sampaikan. Dia jadi cakap banyak, dia tak tidur, dia dah jadi cepat marah. Okey, lepas tu dia jadi sedih, so lagu tu pun tak siap dengan keadaan huru-hara tu, tiba-tiba dia jadi sedih sampai rasa susah hati, mungkin tak guna hidup, sampai kena masuk hospital. Okey, so benda-benda tu contoh penyakit bipolar. Boleh baca, saya rasa ada dia kongsikan dalam surat khabar dulu. Tu penyakit bipolar mood disorder. Dalam mood disorder. So mood disorder ada dua kan tadi, kemurungan dengan bipolar. So yang ketiga, jenis penyakit yang ramai orang selalu kata-katakan adalah psikosis. Psikosis tu contoh skizofrenia. Dua tanda utama dia adalah delusi dan halusinasi. Apa itu delusi? Delusi tu delusion kepercayaan salah. Selalu kita dengar orang yang kepercayaan salah, delusion ni, dia akan cakap dia rasa dia diperhatikan, dia rasa ada orang jahat nak bunuh dia. Sebenarnya tak ada, sebab tu kepercayaan salah. Kalau betul memang ada orang kejar dia, itu bukan delusi. Ni dia tak ada pun, tapi dia rasa ada orang jahat nak kejar dia, nak bunuh dia, ada orang nak cederakan dia, itu macam paranoid, delusi. Yang kedua adalah halusinasi, iaitu mendengar benda-benda gaib atau nampak benda-benda gaib yang tak ada. Okey, contohnya dia dengar suara, suruh buat ni, suruh buat tu. Biasanya suara-suara tu tidak seronok untuk didengar bagi pesakit lah. Bila orang yang ada delusi dan halusinasi ni lah keadaan orang yang tidak waras sebenarnya, yang kita kata tak waras Macam penyakit mood disorder, anxiety tu biasanya diorang tak hilang kewarasan. Diorang berubah dari segi emosi saja. Tapi dia mengganggu, hidup dia terganggu. Untuk penyakit skizofrenia ni kebanyakannya dia hilang waras pada tahap ketika dia sakit. Okey. Tapi bagusnya penyakit-penyakit mental ni ada rawatan. Ada rawatan. Kita punya rawatan adalah dari segi biologi, psikologi dan sosial. Biologi adalah ubat-ubatan. Contohnya yang dengar-dengar suara hilang waras tu, memang ubat-ubatan boleh membantu menghilangkan gangguan-gangguan suara tu. Okey, yang dari segi psikologi seperti terapi lah, counselling, psikoterapi, family terapi, itu adalah psikologi. Manakala sosial tu yang kita cakap tadi, sokongan. Sosial tu adalah rawatan juga sebenarnya, sokongan daripada persekitaran adalah termasuk dalam rawatan juga. Okey, tapi saya suka Tuan Alif cakap tadi, satu pesakit depresi tidak akan sama dengan pesakit depresi yang lain. Dia ada pengalaman berbeza, sebab berbeza, dia takkan sama. Jadi rawatan pun doktor akan tengok keadaan orang tu, keadaan mana yang dia perlukan. Ada orang tak perlukan ubat, ada orang perlukan ubat, tapi dia akan sentiasa berbincang. Maksudnya bukanlah jumpa doktor mesti kena bagi ubat. Orang tak nak jumpa doktor sebab kena makan ubat kan. Jadi jangan macam tu. Kita jumpa dan kita tengok kita ni dalam kategori sakit yang mana, kita ni kategori yang perlukan ubat atau tak. Tapi yang bagusnya kita memang sepatutnya holistik rawatannya, biological, psychological, sosial, dan sekarang pun ada orang cakap pasal spiritual
treatment, ya, macam kepercayaan, faith dan konsep redha, konsep terima, konsep usaha. Itu pun sebenarnya sebahagian daripada rawatan. Okey, jadi apa yang kita boleh cakap, rawatan awal, kenali tanda-tanda awal. Untuk rawatan awal sangat baik. Lagi awal kita rawat, lagi cerah untuk sembuh, peluang untuk sembuh. Dan orang yang ada pesakit mental tu bila dah dirawat, dia boleh mempunyai tahap kesihatan mental yang baik. Faham ya? Dia, walaupun kita cakap dia ada penyakit mental, tapi bila dia dalam rawatan, dia ada kesihatan mental yang baik. Macam Tuan Alif ni, saya yakinlah hari ni kesihatan mental dia baik walaupun dia sebenarnya ada penyakit kemurungan. Itu maksudnya orang penyakit mental tak semestinya kesihatan mental dia tak baik je, tidak. Maksudnya bila dia rawat, dia boleh mempunyai bekerja semula, boleh handle stres dengan baik, dia ada kesihatan mental yang baik. Okey, terima kasih doktor. Agar semua orang faham, saya pun dan semua orang lah, kita kena faham betul-betul berkaitan dengan isu penyakit mental ini dan bagaimana untuk kita mengatasinya, kan. Perubahan tingkah laku 14 hari ke doktor? Betul ke kalau kita nak ukur? Betul. Perubahan kalau tingkah kemurungan memang lebih daripada 14 hari. Dia penyakit lain dia punya tempohnya. Tahap tapi ialah yang pakar boleh menilai. Janganlah tu yang kita bimbang bila ni stres yang melampau, kan, ada perubahan emosi dan sebagainya, tapi berkongsi di media sosial. Kita fahamlah perkongsian di media sosial ini bagaimana masyarakat kita tak boleh lari daripada masyarakat yang ada menghukum, kan. Ada berkongsi sesuatu yang tak sepatutnya kita lakukan. Jadi rujuklah kepada yang pakar untuk kita bertindak mengatasi isu kesihatan mental. Dan bila sebut tentang merujuk pada yang pakar, kita dengan Tuan Alif lah berkaitan dengan tindakan yang Tuan Alif buat untuk keluar dari isu depresi ini. Apa tindakan yang Tuan Alif buat selain daripada awal tadi pergi berujuk dengan doktor lah, kan? Ya. Baik, terima kasih Tuan Haji Faiz. Berkenaan dengan apa tindakan yang saya buat lepas saya diagnose, kemudian saya maklumkan kepada majikan situasi saya, dan benda semua ni private lah, bermakna saya email direct, kan, kepada certain individu yang atas. Kemudian saya diberikan cuti. Tempoh cuti saya tak ingat berapa, tapi yang saya ingat tindakan sebab saya suka membaca. Jadi apa yang saya buat, saya pergi kedai buku dekat KLCC, saya duduk sana seharian, saya cari buku itu. Kali pertama saya cari buku berkenaan dengan EQ lah, pengurusan emosi, kemudian pengurusan tim, pengurusan organisasi, lebih kepada nak fill in lah, nak bagi makan apa benda masalah. Bila saya baca, okey. Jadi ada benda yang pada saya lah, Tuan Haji Faiz dengan doktor, bila saya masuk dalam situasi, sebab bila saya dah diagnose Jun tahun lepas, Haji Faiz, tetapi saya bagi tahu pada doktor waktu itu, simptom tu dah berlaku 4 hingga 6 bulan sebelum tu. Bermakna saya bukannya saat baru tahu bulan 5 lepas tu mandai-mandai nak pergi doktor, kan, tak. Simptom tu saya dah lalui 4 atau 5 bulan sebelum tu. Saya dah ada, benda tu accumulated, berkumpul. Jadi saya tak, benda tu jadi parah lah pada saya. Saya lihat benda tu lah. Jadi bila saya pergi, jadi buku waktu itu, Tuan Haji, minat saya yang saya suka semua hilang total. Saya suka membaca, saya tak suka membaca dah lepas tu. Apa-apa saya di buku saya tak baca. Saya berbulan-bulan saya tak baca buku. Okey. Kemudian saya suka bercakap, macam ni, saya dah tak suka dah. Saya tak suka jadi MC. Padahal sebelum tu saya seorang yang alhamdulillah Allah berikan peluang untuk saya suka berkongsi, ya. Saya suka kalau ada jadi MC, saya boleh benda tu. Tapi waktu totally out, saya tak boleh buat semua tu. Jadi itu kesan yang saya alami, bermakna saya hilang keyakinan diri. Bahkan waktu itu ni yang tahap kritikal, saya pergi ke LRT nak pergi kerja, saya selalu naik motor. Saya sampai rasa saya tak suka pergi, so saya rasa nak jatuhkan diri saya. Itu situasi waktu tu. Jadi bila saya pergi kino tu ialah kesan yang saya masih minat lagi membaca, tapi nak baca apa? Saya terpaksa reset diri saya, nak baca apa prioriti saya. Jadi saya fokus pada self-help.
Kemudian alhamdulillah kadang-kadang ada 2-3 orang kongsikan buku-buku yang yang tentang rohani, spiritual. Tapi tak berapa sangat. Saya apa benda yang aku nak sebenarnya, kan? Ada yang tak kena. Saya tak suka situasi ni, saya nak keluar juga. Jadi waktu itulah saya cuba retrospeksi diri, saya cuba lihat diri apa sebenarnya yang saya perlu buat untuk baiki diri. Sebab sebenarnya saya dah tak boleh nak buat apa yang saya suka sebelum ni. Jadi waktu tu saya pick satu hobi baru, iaitu fotografi. Okay, itu saya pick hobi baru, iaitu setiap minggu, saya ingat lagi bulan 7, 8, 9, 10 tahun lepas diizinkan Allah bergerak, kan? PKP mula-mula tu tak boleh, Tuan Haji. Jadi waktu tu seminggu sebelum tu saya hantar anak saya pergi jumpa atuk dia dekat luar daripada Selangor. Jadi saya dengan wife dekat rumah lah. Waktu itulah saya gunakan peluang selama 3-4 bulan tu, setiap minggu, hujung minggu saya cakap wife saya nak keluar, saya nak photo walk. Saya bawa kamera saya pergi Petaling Street seorang-seorang. Petaling Street, dan itu perlahan-lahan duit pun banyak saya laburkan beli minat baru saya tentang fotografi, tentang apa-apa saja berkaitan dengan kamera. Saya belajar. Itu yang pada saya sangat membantu, alhamdulillah. Sangat bantu untuk saya dikembalikan keyakinan diri. Dia macam turf baru. Okey, kemahiran baru, walaupun saya dah umur 30-an, kadang-kadang fikir kenapa nak terus ke benda baru, tapi saya rasa itu yang saya kena lalui. Saya tak kisah orang lain. Jadi saya explore. Selama bulan 6 tahun lepas sampailah sekarang, saya develop. Dulu saya pernah gunakan istilah fotografi sebagai escapism saja, Tuan Haji. Tapi sekarang ni saya rasa macam ada perkara baru yang saya perlu explore lagi. Jadi kalau orang tanya saya apa benda yang saya buat untuk saya berusaha untuk keluar, explore minat baru. Okay. Cuba lihat apa minat baru yang tak pernah buat sebelum ni. Kadang-kadang benda tu subliminal. Saya daripada kecil, ayah saya perkenalkan kamera, tapi benda tu bukan benda yang penting pun bagi saya. Tapi bila benda ni berlaku, benda tu, saya seolah masuk dunia yang lain yang saya tak tahu nak. Sebab tu saya pernah sebut dengan Haji, dengan kawan-kawan, saya kena cari benda diri saya yang baru. Saya bukannya Alif yang 3-4 tahun lepas. Mungkin ada sisi Alif yang 3-4 tahun lepas, tapi saya rasa Alif tu dah tak ada kot. Dari sudut mana roh saya tu, saya cakap saya kena cuba cari peluang baru untuk hidup. Maknanya mungkin dah tak, bukan tak ada, tetapi dari sudut penolkaan islah diri tu saya perlu lebih terperinci, kan? Apa Allah nak bagi tahu saya, please look something, kan? Ada benda yang kamu kena buat sesuatu. Jadi apa yang berlaku pada saya sehingga saya kena MDD ini, saya sekarang ni lah baru saya rasa benda tu hikmah. Waktu itu memang kita marah, kita baran, kita rasa nak minta maaf, cakap rasa nak bunuh orang, kan, waktu itu. Tapi bila alhamdulillah saya cuba hadapi benda tu, saya cuba dapat minat baru, dan selepas itu Haji, minat membaca saya perlahan balik, develop semula, dan saya dah ada kemahiran baru yang saya rasa saya kena explore lebih mendalam, banyak benda sisi lain. Saya selalu sebutkan, biarlah orang yang dulu curi diri saya, keyakinan diri saya, memang totally out, saya worthless, saya useless masa tu, tapi dia tak berjaya curi cita-cita saya, dia tak berjaya curi impian saya, dia tak berjaya curi diri saya yang selalu nak islah. Alhamdulillah, saya rasa itulah yang menyebabkan saya. Dan faktor lain sebenarnya adalah keluarga. Saya waktu itu pun tahun lepas, saya ada problem dengan kerja, individu dalam bekerja, bukannya dengan sahabat, bukannya dengan family. Anak isteri saya pada saya ubat yang mujarab untuk saya, bila duduk rumah, sakit kepala saya hilang, tak ada. Tapi bila tengah malam seorang-seorang, saya ada masalah waktu tu. Kemudian cerita-cerita ni bukan sembrono kita cerita pada semua orang. Itu saya menjaga juga. Pada orang tertentu, jadi yang saya rasa saya boleh percaya dia, maka saya kongsikan pada had tertentu. Jadi itulah dia berkait dengan macam mana kita nak terus ke benda baru lah. Pada saya itu yang macam kita buka pintu, terbentang luas, explore lah apa-apa yang kamu nak explore. Walaupun lanjut usia tak kisah, kita perlukan satu fresh air, udara yang baru lah. Jadi itulah kalau saya kongsi dengan orang, explore diri yang baru, yang lepas tu lepas, tapi nak macam mana kan, kita dah di situasi kita. Dan untuk perkongsian kawan-kawan yang mungkin rakan-rakan yang mendengar, dan doktor sendiri, saya masa tu saya diagnose
MDD without psychosis, mujur lah. Maknanya tidak ada psychosis. Bermakna dari satu sudut saya alhamdulillah masih okey, cuma macam mana nak naik balik lah ke tahap yang lebih baik. Wallahualam. Saya terima kasih Tuan Alif. Tersentuh saya sebab doktor bukan apa, dia kena ada orang yang berjiwa besar untuk ada rasa yang begini kan. Perubahan macam disebut tadi, orang telah mencuri dia yang lampau, tapi perubahan yang baru itu cita-cita masih lagi diteruskan. Itulah memang sungguh Allah uji pada yang mampu. Sebab saya kalau letak diri saya pada Tuan Alif pun saya tak tahu bagaimana keadaan saya, sebab kita tahu situasi kita berbeza kan. Bagaimana kita berhadapan dengan stres, bagaimana kita berhadapan dengan saat-saat murung, saat-saat kita sedih. Tak pernah terlambat untuk kita memulakan sesuatu yang baru. Dan macam apa doktor sebut tadi, tanda-tanda awal kesihatan mental itu, jangan rasa kita dah terlewat untuk ambil tindakan untuk dapatkan bantuan mereka yang pakar. Dan insyaAllah kita nak belajar banyak lagi. Saya nak belajar dengan Tuan Alif sebenarnya untuk minat membaca tu, sebab saya minat membeli buku, membacanya belum lagi. Sama lah. Banyak beli je. Tapi banyak membaca, alhamdulillah. InsyaAllah kita nak, yalah macam Tuan Alif sebut, PKP ni doktor, kalau kita melihat kepada sudut pandang positif, ia boleh membuka banyak ruang dan peluang. Inilah masa untuk kita belajar benda baru. Tuan Alif belajar benda baru. Saya surprisingly tak pernah tahu saya boleh melukis pun. Waktu PKP lah saya belajar melukis. Masuk kelas ke apa ke. Jadi kita terokalah macam Tuan Alif sebut tadi, hobi itu membantu kan doktor. Kita tahu jugalah bagaimana hobi sebenarnya. Setengah orang rasanya dulu zaman sekolah mungkin ada tulis dalam buku hobi apa. Ingat tak balik hobi dulu apa? Agaknya itu penting sekarang untuk kita apply, untuk kita gunakan, untuk kita keluar dari isu-isu berkaitan dengan kesihatan mental. Dan kita nak berbalik kepada soalan seterusnya. Sambil tu anda boleh hantarkan terus soalan anda dekat Padlet sahabat-sahabat kita ada yang berkongsi. Kejap saya nak bacakan sikit antara perkongsian sahabat kita di Padlet. Ini berkaitan dengan soalan selanjutnya lah doktor. Ada yang berkata pandangan dia, kita jarang berkongsi masalah stres dalam diri kita sebab risau persepsi orang yang mendengar keluhan kita. Kita akan dituduh cepat sentap, lemah iman atau jiwa tak kental. Akibatnya orang yang stres akan rasa loneliness dan depression. Pengalaman saya katanya adalah dengan cari orang yang boleh berinteraksi dengan kita dan tulis dalam jurnal atau diary dengan berstruktur. 5W1H dah macam apa ni, wartawan dah 5W1H ni kan. InsyaAllah kita tahu juga doktor, bila tak semua orang senang nak berkongsi cerita dia, masalah dia. Sebab itulah orang akan rasa macam kau ni tak kuat lah, lembik lah kau ni, sikit je benda tu kan. Kita nak tahu juga, macam saya kalau penyakit fizikal ni orang tak risau sebab tu nampak. Macam saya sendiri asmatik, bawa ke mana-mana lah inhaler itu sebab kita ada sakit fizikal. Tapi bila cerita tentang isu melibatkan emosi, melibatkan mental, kita rasa segan nak cerita. Stigma masyarakat, adakah hari ini stigma itu masih membebani jiwa-jiwa mereka yang terkesan dengan kesihatan mental ini? Dan bagaimana semua orang, jangan kata kita tak ada peranan, kita sebagai ahli masyarakat juga turut berperanan untuk membantu mereka dalam kesihatan mental mereka agar mereka dapat emosi yang sejahtera, kesihatan yang baik dari sudut mental. Bagaimana juga macam tadi Tuan Alif sebut majikan kan, adakah majikan juga berperanan untuk membantu individu-individu yang terkesan dari segi kesihatan mental ni doktor? Okey, terima kasih. So pasal stigma tadi tu kan, persepsi stigma. So saya suka nak cerita stigma ni apa sebenarnya kan. Stigma ni dia dah lama, dari zaman Greek, ancient Greek dulu dah ada perkataan stigma ni. Tapi masa tu stigma ni dia maksudkan sebenarnya perbuatan meletakkan besi panas pada kulit untuk hasilkan parut. Pada siapa dia letakkan parut-parut ni? Pada banduan, pada hamba sahaya, hamba abdi, pada orang-orang yang melakukan kesalahan. Sebab dia nak diskriminasi. Orang ni banduan, orang ni hamba.
So itu perkataan stigma tu berasal daripada perbuatan tu. Jadi stigma ni maksud dia memang persepsi negatif lah. Dari dulu orang kata stigma ni adalah persepsi negatif sebab memang itulah maksud stigma tu asal, memberi tanda, memberi parut kepada orang tu. So kesihatan mental sebab betul macam Tuan Haji Faiz cakap, kita tak nampak benda tu. Kalau fizikal dia ada, okey saya ada x-ray tak cantik, saya ada bukti. Tapi penyakit mental ni dia tak ada bukti x-ray, bukti dalam darah, tak ada. Ya, dia berdasarkan tanda-tanda yang macam saya ceritakan tadi. Jadi tapi kenapa orang ada stigma terhadap penyakit mental? Kenapa sebenarnya? Kenapa orang nak ada stigma pesakit mental bukan pada sebab pesakit? Sebab dia sakit juga. Kenapa tak ada stigma pada fizikal? Sebab apa? Pertama, kita kurang pengetahuan. Kan? So kita tak tahu penyakit mental ni betul ke ada ke, buat-buat. Kita tak tahu. Bila manusia ni bila tak tahu dia assume. Dan manusia ni pula assume ni jarang nak assume yang baik. Dia assume yang negatif dulu. Kan? Sebab dia yang tak baik tahu. tu jatuh nombor 5. Betul. Sebab biasalah kita ada anxiety, risau kan. So kita assume yang tak baik dulu. Okay. So sebab kurang pengetahuan. Jadi program-program takoton yang macam ni sebenarnya bagus sebab dia meningkatkan pengetahuan dan kesedaran tentang sakit mental. Okay. Yang kedua, kenapa ada stigma tadi tak sebab kurang pengetahuan. Yang kedua sebab peranan kita sendiri sebagai contohlah media massa, TV. Kalau dalam filem tu tak kisahlah filem Melayu ke, filem orang putih ke, kalau sakit mental, apa watak orang tu? Mesti jahat, pembunuh bersiri lah, yang merosakkan rumah tangga orang lah, orang tu yang sakit mental. Kan? Tak adalah orang sakit mental tu orang yang baik. Watak baik tu orang sakit mental, watak yang tak sakit mental tu watak jahat. Tak ada kan? Dia mesti macam ada bias dekat situ. Macam cerita Joker, kalau kita pernah dengar kan, cerita Joker tu dia dari kecil dibuli, didera oleh family, lepas tu dia membesar dengan orang-orang sekeliling yang sentiasa lekeh-lekehkan dia, akhirnya jadi sakit mental dan dia bunuh orang. Itu stigma lah juga tu. Sebab mungkin kita tak nafikan ada segelintir kecil orang yang sakit mental ada personality yang begitu. Dia ada faktor-faktor lain. Ya, tapi majoriti pesakit mental mental sebenarnya sangat baik. Sangat baik. Okey, so kita sebagai masyarakat pun kena kurangkan stigma tu dengan memahami penyakit mental tu. Okey. So apa macam mana kita nak kurangkan stigma dan macam mana dalam masa yang sama kita nak bantu peranan kita semua untuk bantu. Yang pertama, peranan diri sendiri tadi penting. Peranan diri sendiri peka dengan kesihatan mental sendiri. Kalau rasa tak okey, macam yang kongsikan tadi, dia kata dia berkongsi dengan orang yang percaya dan berstruktur kan. Itu memang kita kena sentiasa perhatikan diri sendiri. Kalau kita rasa tak okey, kita cari orang yang kita percaya. Jangan simple-simple cerita dekat macam media massa tu, macam Tuan Haji Faiz cakap, orang luar menghakimi. Ya, tapi kita kongsi dengan orang yang kita percaya. Itu peranan diri. Manakala peranan orang sekeliling, terutama orang yang rapat kan, macam ahli keluarga, kalau kita nak memahami sakit mental tu, dan yang kedua kita macam KKM dia lancarkan kempen Let's Talk, awak okey tak? So maksudnya kita tengok kawan kita ada perubahan tingkah laku. Tadi saya katakan ciri-ciri awal dia ada perubahan tingkah laku, perubahan emosi, perubahan behavior. Jadi bila ada perubahan-perubahan tu kita tanyalah, awak okey tak? Jangan takut. Kadang-kadang orang yang ada isu kesihatan mental ni dia tak boleh nak berkongsi sewenang-wenangnya kan. So kita jangan takut. Kita tanya awak okey tak, dan kita bersedia ada bersama mereka, terutamanya ahli keluarga. Tuan Alif cakap tadi kan, ahli keluarga tu sangat penting. Kita be present, ada bersama dia. Jadi bila orang tu dah buka untuk kongsi dengan kita, itu lagi satu yang penting, kemahiran mendengar. Okey, orang kongsi dengan kita tak semestinya dia nak penyelesaian masalah. Orang tak habis cerita lagi, itulah saya rasa awak kena buat begini, begitu, begini. Bukan. Kita pakar lah. Ya, betul. Biasa orang kongsi tu dia nak telinga yang mendengar.
dengan meluahkan tu sendiri, sebab tu ada kempen Awak Okey tu. Dengan meluahkan tu, dia ada terapeutik dekat situ. Ya, kita dengar pula untuk orang-orang yang mendengar ni, kita jangan hakimi. Ada orang itulah dia ni mesti tak kuat baca Quran ni, sebab tu jadi macam ni, terdetik pula hati kita. Ni tak kuat iman ni macam ni. Kan, benda tu memang tak betul, sebab ada pelbagai faktor yang boleh menyumbang kepada isu kesihatan mental. Bukan iman tu, bukan. Dia memang ada pelbagai faktor, ya. Okey, jadi kita jangan paksa dia luahkan, tapi kita mendengar, jangan hakimi, dan jangan pula kita pula jadi doktor. Oh, saya ada anak saudara makan ubat yang beli kat Shopee tu bagus ni, dia ada suplemen herba daun apa benda tak. 10/10 pula murah. Betul, Shopee online kan. Jadi dia pula promote benda-benda. Suplemen tu kalau ada keluh sakit tak salah, tapi dia bukan rawatan. Okey. Kita boleh sebagai orang terdekat, apa yang kita boleh buat ialah kita galakkan dia untuk berjumpa dengan orang yang sepatutnya, kaunselor ke, doktor ke, untuk buat ujian DAS kan, boleh. Sebab kadang-kadang bila orang tu ada isu kesihatan mental atau kemurungan atau anxiety teruk, dia tak ada keyakinan untuk keluar berjumpa dengan orang. Dia sendiri tak kuat, dia rasa macam dia menyusahkan, lebih baik dia duduk dalam bilik diam-diam tak nak jumpa orang. So peranan orang sekeliling yang rapat ni lah untuk menggalakkan dan bawa untuk rawatan. Okey, dan bila kita bawa untuk rawatan ni, kita sentiasa ambil tahu apa seterusnya keadaan dia macam mana. Okey, sama juga dengan majikan ya. Bila majikan kita satu yang penting adalah suasana kerja yang harmoni tu penting. Maksudnya kita kenal antara majikan, anak buah, sesama kelik kita kenal. Bila dia ada perubahan tingkah laku, kita tahu dia tak okey, tanya awak okey, kita galakkan dia jumpa kaunselor. Kita galakkan dia jumpa doktor, kan? Itu yang penting. Dan bila orang bercerita dengan kita, janganlah kita membawa mulut cerita kat orang lain pula. Orang dah cerita kat kita, dia dah percaya kat kita simpan cerita tu. Confidential. Ya, kecuali orang tu minta untuk sampaikan pada orang lain. Ya, jadi selain daripada tu, peranan majikan juga bila dia tahu anak buah dia ataupun rakan sekerja dia sudah didiagnos mempunyai penyakit mental dan dalam rawatan, beri peluang untuk proses penyembuhan. Kenapa kita boleh bagi peluang untuk orang yang dapat stroke ambil masa untuk rehabilitasi kan? Kenapa kita tak bagi peluang untuk orang-orang yang sakit mental ni proses rehabilitasi? Sama, bagi peluang untuk proses penyembuhan, bagi sokongan dan galakan untuk teruskan rawatan supaya dia tak rasa dia bersendirian. Maksudnya dia ada suasana sokongan. Itu yang peranan kita semua. Kita nak kena ada sokongan dan galakan. Okey, jadi kesimpulannya sokongan sangat perlu dari semua orang, daripada orang terdekat, majikan, rakan-rakan sekeliling. Okey? Terima kasih doktor. Kita kena treat ataupun kita kena rawat penyakit yang tak nampak ini sama macam penyakit yang nampak. Betul. Jangan bias lah agar kita harmoni. Sebab macam awal tadi doktor dah sebutkan, ia berkait rapat pun kan. Kalau penyakit yang tak nampak ini tak ditangani sebaik mungkin, ia boleh menjadi penyakit yang nampak pula lepas ni. Kan lesu, lemah, tak boleh fikir. InsyaAllah kita berperanan sama-sama wujudnya Talkathon One Moment for Them, dan tahniahlah sangat-sangat kepada pihak tabung haji pengurusannya yang menganjurkan bulan kaunseling ini sebulan tau, bukan sehari je. Saya difahamkan ini program yang keempat dah dianjurkan. Dan nanti hari Khamis pun akan ada lagi satu program juga untuk berkongsi tentang peranan semua orang. Sebab kita nak semua orang ada peranan. Yang sakitnya dirawat kan, yang sihat, yang sejahteranya membantu. Sebab ialah macam doktor sebut tadi, mereka ini dalam suasana yang kurang kewarasan. Jadi kita yang waras, kita yang sihat ini, sebab talian-talian yang diwujudkan ni, talian psikososial, kita ada Mercy, talian
kasih, kita ada musaadah COVID-19, itu pun juga mereka ini tak boleh nak menghubungi talian itu sebab mereka bukan dalam keadaan yang waras. Jadi kita yang berada di sekeliling mereka lah bantu untuk rujuk mereka kepada individu-individu yang sepatutnya. Jadi nak tahu macam mana, kita kenalah berilmu. Alhamdulillah, tahniah untuk program sangat bermanfaat ini, dan kita nak beralih kepada Tuan Alif lah. Dalam journey maraton Tuan Alif ini kan, apa perkara yang paling sukar, yang paling berat untuk Tuan Alif lakukan perubahan dalam misi mencari Tuan Alif yang barulah sekarang ni kan? Perkara paling sukar. Saya rasa perkara paling sukar adalah dari sudut mempunyai kalau istilahnya perenggu minda, mindset lah. Mindset yang baru. Sebab mindset yang baru ni adalah untuk sesuaikan diri dengan situasi saya yang baru, tidak seperti sebelum ni. Sebagai contoh, lepas apa yang berlaku tahun lepas, saya tak boleh bersikap seperti dulu. Saya kena, dan tambah pula untuk perkongsian Tuan Haji, start Januari saya dah tidak bersama organisasi tersebut. Saya buat keputusan, sebenarnya teknikalnya kontrak tidak disambung. Waktu tu pandemik dan saya boleh faham lah. Saya tak ada salahkan majikan sebab itu adalah ada keputusan dia. Dan saya faham situasi semasa. Tak ada masalah. Isu dia adalah macam mana saya nak moving forward. Macam mana saya move on. Dan benda tu pun pada saya bagus juga. Maknanya saya lebih berdiri sendiri dan start Januari saya dah bekerja sendiri. Bermakna saya berusaha untuk cari rezeki dengan kemahiran yang saya ada. Kemudian boleh explore benda baru dan saya rasa saya lebih bebas. Jadi kebebasan tu ada cabaran dia. Cabaran dia adalah macam mana nak sustain kehidupan selepas tidak bekerja dengan majikan yang betul-betul majikan macam dulu kan. Kemudian macam mana saya lebih kepada nak gunakan pengalaman yang dulu untuk dalam konteks sekarang. Saya rasa itu cabaran saya kot. Berbeza lah, orang lain berbeza, ada cabaran yang berbeza-beza. Cabaran di peringkat saya macam mana saya nak adapt dengan situasi saya sekarang, tak nak berulang seperti dulu. Cukuplah. Saya pernah berlaku pada saya berkaitan dengan isu saya dengan individu. Adakah nak berlaku benda yang sama lagi? Kan? Kita tak nak benda tu berulang. Pisang berbuah dua kali. Jadi cabarannya adalah untuk saya sentiasa peka situasi saya. And saya ni dah ada tahap tertentu ke, okey ada limit, so saya minta saya bagi tahu ni contoh dengan klien, boleh tak saya ambil cuti sendiri. Saya ambil cuti sendiri, saya relax 1 hari kan. Saya buat apa yang saya suka. Saya akan saya akan pergi ke kedai buku ke apa, kalau orang suka berkebun pergi kebun contohnya lah. Menternak kambing ke pergi jumpa kambing masing-masing kan. Jadi buat apa yang saya suka just untuk refresh. Pada saya itu kemahiran yang saya perlu biasakan lah. Macam saya sebut awal-awal tadi, saya bukan saya yang dulu. Saya adalah saya yang baru sekarang yang saya perlu islah diri dengan cara yang mungkin berbeza dengan dulu. Satu lagi sudut, mungkin dari sudut kematangan diri lah. Benda ini mematangkan saya lah untuk kita kenal orang. Untuk kita, kadang-kadang kita terlepas pandang sifat-sifat orang macam tu. Kita ingat semua orang baik kat dunia ni kan. Tiba-tiba ada orang macam tu, ada orang macam ni, tak apa kan. Itulah dia kan, dan inilah saya. Jadi self-esteem diri tu saya kena cuba perbaiki lah untuk tahu yang saya ni boleh buat sesuatu. Janganlah mengharap pada orang, jangan rasa rendah diri, keterlaluan rendah diri. Cuba buktikan sesuatu. Jadi itu mindset sebenarnya pada saya. Itu cabaran yang paling besar saya rasa, sebab nak kena balancekan dengan pendapatan keluarga. Kalau saya solo, saya boleh travel mana-mana kan, tapi kita dah ada keluarga, kita ada ayah kita kan. Jadi kita kena tak boleh fikir diri sendiri. Jadi itu cabaran yang saya rasa paling besar lah, Haji Faiz. Dan saya masih lagi maraton. Saya tak rasa benda ni dah selesai. Dan saya pernah tanya tanya Dr. Azwani waktu pertemuan saya terakhir. Bila saya dalam pertemuan yang second last, saya pernah sebut, saya cakap doktor lah, saya ni dah okey 90%. Valid lagi ke sekarang doktor? Dia kata, tak apa, itu ialah keyakinan awak, dia kata. Tetapi kadang-kadang awak akan broke sendiri. Ada istilah saya broke lah hari ni. Maknanya broke tu maknanya broken. Maknanya memang kita punya situasi kesihatan mental kita pada tahap yang paling bawah.
Kadang-kadang benda-benda kecil tapi benda tu berlaku tersentak. Tapi kita akan mudah naik. Yang penting bagi pada diri untuk berehat. Bagi pada diri untuk berehat. Dan kadang-kadang benda tu berlaku pagi, kita bangun pagi ada isu, tersentak, rehat je, relax je. Tak nak fikir apa-apa. Dan anak isteri pun orang kata family support lah. Dia nampak kita lain macam, okay, dia tengah hari saya okay balik. Saya nak recovery cepat je. Target saya nak recovery cepat. Jangan terbawa-bawa sampai berhari-hari sebab kita ada peranan lain lagi. Jadi itu cabaran untuk saya beradaptasi lah dengan mindset yang baru, dengan kemahiran baru dan apa sebenarnya yang saya nak capai berbaki umur. Kita tak tahu bila lah. Jadi itu saya lah. Ya. Terima kasih Tuan Alif berkongsi cerita dengan kita pagi ni kan Doktor. Tak semua orang ada kekuatan untuk berkongsi. Betul. Sebab kita rasa itu kelemahan diri kita yang kita kalau boleh kita nak tutup lah, tak nak orang tahu pun aib kita kan. Tapi inilah cerita, harapnya cerita ini memberi manfaat dan juga membantu ramai orang yang mungkin selama ni dia rasa dia okey sedangkan dia ada masalah-masalah yang perlu dirujuk dan perlu dibantu kan. Dan kita sebelum berakhir ada soalan-soalan sambil tu anda boleh hantarkan juga di Padlet soalan-soalan dan juga perkongsian pengalaman mungkin sahabat-sahabat kita nak rujuk bersama dengan tetamu-tetamu kita. Dan ada yang bertanya dengan kita Doktor, selain daripada faktor persekitaran, individu, upbringing, antara faktor yang boleh menyumbang kepada seseorang itu memperolehi penyakit mental, adakah ia juga boleh disebabkan oleh kandungan bahan kimia dalam otak kita Doktor? Okey. So bagus soalan tu ya. Jadi untuk penyakit-penyakit mental memang macam rawatan juga dia punya faktor-faktor penyumbang juga kita bahagikan kepada biological, psychological dan sosial. So biological tu pertama faktor genetik. Bukan saja kanser, ada penyakit keturunan, penyakit mental juga ada dalam keturunan. Tapi bukanlah maksud kalau ibu bapa kita ada kemurungan, kita wajib ada kemurungan. Tidak. Dia berisiko sebab dia ada faktor-faktor lain. Dan dari segi biologi juga itulah yang kita kata ketidakseimbangan bahan kimia dalam badan. Itu salah satu faktor yang boleh menyumbang. Macam kalau kemurungan dia ada kurang bahan kimia nama serotonin. Okey, kalau penyakit yang psikosis tadi dia terlebih dopamin. Sebab bila ada keadaan macam tu, sebab tu rawatan dia adalah ubat-ubatan untuk menyeimbangkan kembali bahan kimia tersebut. Itu dari segi biologi. Kalau daripada segi psikologi, itu dari segi personality seseorang, dari segi cara tindak, macam mana dia menyelesaikan masalah. Dari segi sosial pula, dari segi persekitaran, faktor kerja, faktor majikan, Tuan Alif cakap tadi kan, faktor stres dengan pandemik COVID, ini adalah faktor persekitaran. So dia bermacam faktor dan tak semestinya satu faktor, dan bila ada faktor-faktor tersebut dia berisiko. Bukan dia confirm ada sakit mental, dia berisiko untuk mempunyai penyakit-penyakit mental. Terima kasih Doktor untuk menjawab persoalan sahabat kita. Ada lagi ke yang tanya? Sekejap saya nak refresh dekat Padlet ni. Kalau ada yang bertanya, berkongsi pengalaman dan juga cerita, harapnya agar perkongsian ilmu yang kita bawakan pada kali ini dapat memberi manfaat untuk semua orang. Dan kita harap juga apa yang anda dapatkan ni janganlah simpan seorang-seorang, kongsilah dengan orang lain. Kita nak wujudkan masyarakat Malaysia yang prihatin, masyarakat Malaysia yang keluarga Malaysia kan sekarang ni disebutnya, untuk sama-samalah kita macam doktor sebut tadi, let's talk. Jadi nak talk tu kena ada orang bercakap, bukan cakap dengan dinding kan. Jadi kita nak jadi masyarakat yang bila orang cerita dengan kita, kita ada waktu itu untuk memberikan pendengaran kita bersama dengan mereka. Dan sekarang ini pun KKM dalam inisiatif Agenda Nasional Malaysia Sihat, let's talk, take 5, itu semualah perkara-perkara yang boleh kita buat untuk dapatkan keadaan diri yang sejahtera dari segi fizikalnya dan juga mental. Ada juga sahabat kita berkongsi soalan, jika pesakit dengan tegas tak mahu berjumpa doktor, apa tindakan selanjutnya doktor? Okey, pesakit tak nak jumpa doktor ni sebenarnya kita memang ada je sebenarnya pesakit. Satu, dia belum rasa dia okey ke doktor? Mungkin satu dia belum rasa tak okey, dan lagi satu yang saya kata dia tak ada
dia tak ada, sama ada dia rasa dia tak ada penyakit, ataupun yang kedua dia rasa dia dah cukup menyusahkan. Kenapa dia nak perlu menyusahkan lebih lanjut lagi. Jadi peranannya adalah ahli keluarga yang cukup faham, perlu pujuk perlahan-lahan, perlu bagi sokongan, bagi sokongan moral, bagi sokongan emosi, biar dia berkongsi masalah dengan kita. Mungkin bila dia dah berkongsi dengan ahli keluarga dan dia nampak ahli keluarga betul-betul mengambil berat, mungkin pada satu masa dia akan terbuka hatinya. Dia tahu, okey, walaupun saya sakit, walaupun saya rasa saya menyusahkan ahli keluarga, tapi ahli keluarga saya sangat nak bawa saya jumpa doktor. Dia sangat ambil berat pasal saya. Kadang-kadang kita ni nak suruh pesakit jumpa doktor sebab kita tak nak jaga dia. Kita nak cepat-cepat dia baik kan, supaya kita tak perlu jaga dia. Betul, saya sebenarnya berterima kasih juga pada ahli keluarga yang punya keluarga yang ada sakit mental, sebab bukan senang ya, bukan senang. Memang bukan senang. Diorang sendiri ada stres untuk menjaga pesakit-pesakit ni. Jadi bila dia, tapi jangan putus asa, teruskan mendengar, teruskan memberi sokongan emosi. Tapi ada satu keadaan bila dia rasa macam boleh macam kita panggil membahayakan nyawa. Dalam keadaan tu kita boleh panggil ambulan ataupun polis sebenarnya. Dalam keadaan tersebut. Okay? Bila kita dah rasa terlalu melampau, ada membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain, kita boleh telefon ambulan ataupun pihak polis. Terima kasih doktor agar semua orang cakna tentang perkara ini, dan macam doktor sebutlah, sistem sokongan ahli keluarga itu penting untuk sama-sama kita bantu keluarga yang terkesan, dan dalam masa yang sama sistem sokongan juga kena dalam keadaan yang sihat lah, sebab kalau tak macam mana kita nak bantu. Kita juga kena ada emosi yang stabil, kita juga kena ada fizikal yang sihat kan. Kadang-kadang ialah kita faham orang yang ada penyakit mental ini bila gangguan dan sebagainya datang, keadaan fizikalnya makin meronta dan sebagainya kan. Dia yang tanya ni, penjagaan kualiti tidur kita adalah penting, namun kadang-kadang kita terkadang lupa dalam menjaga waktu tidur, sibuk dengan tugas yang tiada noktah. Boleh ke doktor kongsi akan kepentingan menjaga tidur dalam mengimbangi kesihatan mental kita? Berkait ke doktor nak rehat ni? Betul. Tidur ni sebenarnya kalau kita tengok pun sebenarnya memang Allah ciptakan malam tu untuk berehat kan. Betul. So memang sebenarnya kita tahu kepentingan rehat dan tidur. Dan bila kita tengok tanda-tanda penyakit mental pun sebenarnya antaranya adalah bila kurang tidur. Okey. Tapi berapa banyak tidur yang cukup tu bergantung pada individu. Biasa kita ambil secara purata individu dewasa 5 hingga 8 jam kan. Ada orang 5 jam cukup, ada orang 6 jam cukup, ada orang 7 jam cukup kan. Tapi tidur yang berkualiti itu penting, memang penting. Salah satu rawatan, tak kisah penyakit kemurungan, penyakit bipolar ke, memang tidur yang teratur. Dia bukan saja cukup tapi dia teratur dan berkualiti. Sebab bila terganggunya tidur, dia punya fungsi-fungsi yang lain pun boleh terganggu. Jadi tidur ni salah satu benda penting. Dia bukan saja tidur, dia punya rutin seharian pun sebenarnya kena teratur. Makan, waktu tidur, waktu bangun, waktu bekerja. Sebab tu bila kita tengok orang kerja shift tu, bila dia hari ni kerja shift siang, tiba-tiba dia shift malam, sebenarnya dia ada gangguan sikit dari segi fokus, dari segi kesihatan fizikal. Sebab tu memang tidur tu penting. Itu secara general lah. Kita pun ada sebenarnya penyakit tidur yang perlukan rawatan sebenarnya. Terapi tidur lah nanti kena pergi betul. Terima kasih doktor. Saya kira itu antara kesempatan waktu yang kita ada untuk menjawab persoalan sahabat kita. InsyaAllah banyak lagi perkara yang boleh macam di tabung haji sendiri kan. Kalau anda ada isu-isu dah hari ni kita dengarkan berkaitan dengan isu-isu kesihatan mental ini, jangan bertangguh, jangan pendam. Itu yang kita nak harapnya agar kita dapat
bantu, tanyalah khabar kawan-kawan kita. Saya tak tahu berapa peratus kehadiran boleh masuk ke pejabat dah sekarang untuk warga PH. Tapi kalau nampaklah rakan-rakan kita yang terkesan emosinya, kita nampak macam lain macam je hari ni kan, kita tanyalah khabar mereka. Persekitaran yang membantu itu sangat, ni semua kawan-kawan kita di TH. Baru nampak muka. Alhamdulillah. Terima kasih yang dapat ikuti kita pada waktu ini menerusi Microsoft Team Alhamdulillah. Dan sedikitlah sebelum kita nak berakhir, kita nak dengar dululah pesanan daripada Tuan Alif kepada semua orang, kepada individu hari ini yang mendengarkan rancangan kita pada waktu ini. Bagaimana kita boleh dapatkan hidup yang sejahtera kan, bagaimana untuk kita kembali sihat dari segi emosi dan juga mental kita. Tuan Alif, pesanan untuk semua. Terima kasih Haji Faiz. Pertamanya bila tengok ramai orang tu bawa tersentak kan, kita ingat kita cakap depan skrin ni kan. Saya secara peribadi saya ucapkan terima kasih kepada Tabung Haji atas jemputan pada hari ini. Dan kalau kita selalu dengar tentang stress management, untuk anger management, pada saya benda tu hanya berfungsi kepada mereka yang belum alami. Jadi guna peluang itu untuk belajar dan cuba amalkan. Sebab once kalau kita dah berada dalam, bila kita dah jumpa sekretari, contoh macam saya lah secara peribadi, bila kita jumpa, kalau di peringkat majikan buat benda-benda macam tu, dia useless lah. Pada saya secara peribadi dia cakap, apa yang dia cakap tu pada saya masa tu macam cakaplah tentang stress management tak berfungsi. Sebab waktu itu saya terfikir kenapa benda tu berlaku, kenapa emosi saya macam tu, kenapa saya menolak. Sebab tu saya pun agak trigger kalau orang cakap. Bukanlah trigger, tapi pesanan tu betul. Contohnya banyakkan tahajud contohnya. Betul, it's real, betul. Tetapi secara saya tak tahu macam bermakna bukannya pasal message tau, tetapi pasal cara kita communicate tu. Bukan pasal message. Stress management semua itu message yang baik. Tetapi kepada siapa message tu nak disampaikan, bermakna majikan ataupun bahagian, saya tahu mungkin bagi HR mungkin lah, atau mesti kena pasti kepada siapa maklumat tu perlu diberikan. Kalau kepada orang yang dah jumpa sekretari, saya rasa susah untuk dia terima. Mereka perlukan benda lain. Mereka perlukan sokongan lain yang memang kena case by case lah. Untuk saya rasa lah case by case benda tu. Jadi dari sudut komunikasi, kalau tolak pun kena bersangka baik lah. Sebagai pesakit saya pun kena bersangka baik, mereka nakkan kebaikan untuk kita kan, hanya untuk yang buruk-buruk. Jadi pertama kena beranikan diri untuk jumpa orang yang sepatutnya. Kalau kita rasa dah ada simptom macam tu, simptom dia macam doktor sebut tadi lah. Contoh pengalaman peribadi saya, tak boleh tidur malam, rasa nak sakitkan diri dulu. Kemudian mudah sangat panas baran, rasa pening kepala. Tidur pun kita teringat kerja. Tidur pun kita teringat benda yang kita rasa macam kita just tutup mata sebenarnya, tapi otak kita berjalan. Kalau ada simptom yang macam tu, macam nak lebih baik duduk seorang-seorang lah. Jangan duduk ramai orang sebab itu lebih best. Kalau ada rasa nak loneliness ke macam, kalau ada simptom berkumpul, pengalaman saya itu yang menyebabkan saya nak jumpa doktor. Sebab saya bimbang benda ni melirik menjadi masalah keluarga. Saya tak nak benda tu berlaku. Jadi waktu tu saya buat keputusan dekat pejabat lah kan. Itu keputusan pertama, kena beranikan diri lah. Once ada simptom, jumpa doktor. Yang kedua, pada saya, once kita dah diagnose, cuba positifkan diri. Mungkin kalau nak jumpa orang yang macam kita, cara komunikasi berbeza. Saya rasa macam hijab terbuka tau. Kita boleh kenal orang ada something ni kan. Tapi kita tak buka cerita. Orang tu akan cerita kat kita, okay kan. Then kita dengar je lah. Kita tak perlu apa-apa advice, kau kena ni lah, kena jaga ni lah, kena tak. Sebab benda tak jalan pada saya. Dan saya yakin benda tak jalan pada orang yang nak kita mendengar tentang dia. Jadi just dengar, jadi kawan sampai rasa. Yang penting nasihatkan ni, kalau belum jumpa doktor, itu dia punya entry dia. Cuba doktor dapatkan penjelasan lanjut kenapa jadi macam tu. Tu je. Nak diagnose lah. Kalau diagnose ni kita tahu cara ubat dia. Betul. Kemudian yang ketiga, dari sudut spiritual dah tentu, bermakna cuba lihat aspek spiritual, bermakna kalau kita sebagai Muslim, saya rasa tak ada masalah untuk kita berkongsi benda ni. Tasawuf ni macam mana para ulama kita berperanan untuk, sebab kita bukan jasad, kita ada roh.
Roh kita ni, makanan roh berbeza dengan makanan jasadi kan. Jadi membaca itu keperluan spiritual kita dengan Allah macam mana dia respons pada diri kita, macam mana kita mengetahui tentang macam mana kehidupan kita lepas ni untuk akhirat. Betul refresh pada kita. Zikir-zikir, wirid mungkin perlu ada setiap individu aspek tasawuf tu di samping maknanya buahnya akhlak kan, tetapi ada satu sudut mungkin zikir kadang-kadang ada zikir yang boleh amalkan, contohnya selawat Nabi SAW, selawat 1000 kali contohnya. Jadi benda ni bukan sebutan, tetapi setiap kali kita sebut tu itu ada kesan saya. Itu yang saya rasa peranan lah, spiritual peranan. Jadi saya rasa itu 3. Yang keempat last adalah macam mana kita nak adaptasi dengan keadaan yang baru. Mindset perenggu minda. Macam mana kita nak beradaptasi benda baru ni yang kita tak pernah alami. Masyarakat kita mungkin ramai tak kenal kita, khusus dekat Malaysia lah. Saya tak, kalau negara saya tak pasti ya. Dan kita dengar benda kesedaran ini dekat luar negara, ada certain negara yang mungkin boleh betulkan kalau salah. Mereka open kan. Contoh bukan saya sakit mental, contoh orang kanak-kanak yang ada ADD ke ADHD ya. Kemudian autism, Malaysia masih pada saya masih sedang meningkat baiklah, semakin baik. Jadi gunakan peranan untuk timba ilmu, kenal kawan-kawan kita yang ada simptom yang kita nampak pelik-pelik kan. Jadi dari situ kita cuba support dia lah. Jadi sekali lagi saya nak ucap terima kasih lah kepada Tamu Haji atas perkongsian pada hari ini untuk memberikan saya ruang untuk berkongsi supaya moga-moga lebih ramai kawan-kawan di luar sana yang jangan rasa orang kata dah tak ada harapan. Maknanya harapan tu ada, pilihan dan ilmu tu yang jadi yang moga-moga dapat bagi kita guideline lah. Terima kasih banyak-banyak. Kembali terima kasih untuk Tuan Alif. Bila mendengarkan Tuan Alif berkongsi nasihat dan pesanan tu kan Doktor, tanpa sedar saya rasa Tuan Alif ni alhamdulillah okey. Kita rasa kita bersembang dengan seorang pejuang depresi, dan alhamdulillah macam Tuan Alif sebut tadi, segala macam perkara-perkara berkaitan dengan teori pengurusan emosi dan sebagainya kepada individu yang kita dalam keadaan sihat mental, kita dapatkan ilmu-ilmu berkaitan itu. Dan dalam masa yang sama, sekiranya ada sahabat-sahabat kita yang terkesan dengan emosi mereka, bantu mereka, berikan pendengaran yang baik, jangan menghukum mereka. Dan sedikitlah pesanan untuk Doktor. Terima kasih ya sahabat-sahabat kita yang setia sampai sekarang ni mendengarkan bicara kita, talkathon kita ni. Saya kagum dengan petugas-petugas di tabung haji. Tak tahulah, saya waktu bertugas di Tanah Suci tu, pengurusan struktur yang sangat baik. Saya rasa emosi mereka sangat sejahtera. Kita faham kan bagaimana nak menguruskan jemaah-jemaah haji di Tanah Suci, berjauhan dengan keluarga, dengan persekitaran yang baharu. Itu juga perlukan keadaan kesihatan mental yang sangat baik buat petugas-petugas. Kudus untuk semuanya. Dan sikitlah Doktor pesanan untuk semua kita agar dapat minda yang sihat, emosi yang stabil dalam berhadapan dengan masa. Kita nak masuk ke fasa endemik ni, semua orang seronok nak balik kampung, tapi bagaimana kita uruskan bimbang ni nak balik kampung, bimbang ni nak hantar anak ke sekolah. Macam mana Doktor? Silakan Doktor pesanan semua. Okey, saya bagi general sajalah ya. So kita ambil tajuk yang tabung haji pilih ni pun dah cukup bagus dah. One moment for them ya. One moment for them maksudnya kita bersedia luangkan masa untuk fahami isu kesihatan mental, dan kita memberi sokongan kepada orang-orang yang ada isu kesihatan mental ataupun pesakit mental, terutamanya orang-orang yang secara terbuka mengaku dia ada penyakit mental kan, macam Tuan Alif, macam tadi saya bagi contoh penyanyi Yasin. So mereka ni sebenarnya sangat berani untuk membuka cerita diri sendiri, sedangkan kita tahu stigma tu masih tebal. Tapi betul, stigma tu dengan program-program macam One Moment for Them ni, stigma ni akan berkurang sebab mereka lebih memahami. Dan selain daripada tu, kita pun kena ada one moment for us, diri sendiri ya. Kita kena jaga kesihatan mental kita. Self care sangat penting di zaman-zaman pandemik ni. Jaga diri sendiri, jaga kesihatan fizikal dan mental. Macam Tuan Alif kata tadi, pengurusan stres tu boleh baca, tapi untuk orang tertentu tu mana yang sesuai untuk kita, itu yang kita boleh buat. Okey, jadi kita semua sama-sama berusaha untuk mewujudkan Malaysia yang lebih
harmoni untuk kesihatan mental untuk negara kita semua. Okay? Jadi terima kasih kepada yang buka kamera tadi, terima kasih kerana luangkan masa kan untuk bersama mendengar talkathon pada hari ini, dan terima kasih juga pada tabung haji kerana telah menjemput, dan terima kasih Tuan Haji Faiz dan Tuan Alif juga. Terima kasih. Dengar? Tak dengar Tuan Faiz? Tuan tak dengar. Okey. Terima kasih doktor untuk perkongsian kita pada pagi ini. Sangat bermanfaat untuk ilmunya. Terima kasih Tuan Alif juga berkongsi cerita kan dengan semua orang, pengalaman-pengalaman yang saya kira sangat berharga untuk kita kongsikan. Itu catatan perjalanan Tuan Alif yang dibuka untuk semua orang menjadi ambil perhatian pengalaman itu, ambil pengajaran kita bersama agar kita nak, macam doktor sebut tadi, rakyat Malaysia yang sejahtera dari segi fizikal kan. Kita nak capai negara yang mungkin tahap obesnya rendah, dan juga dalam masa yang sama kesihatan mental kita dalam keadaan yang baik. Kita nak agar sejahtera. Islam pentingkan kesihatan tubuh badan, kesihatan minda, sebab minda yang sihat barulah kita boleh praktikkan Islam itu kan, rukunnya bagaimana dengan minda yang sihat juga. InsyaAllah terima kasih semuanya kepada yang menonton, setia bersama-sama dalam kesibukan bertugas di pejabat hari ini. InsyaAllah semoga Allah pelihara kita sentiasa dalam kebaikan, semoga Allah bantu kita untuk melaksanakan tugasan-tugasan kita dengan baik, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan jalan keluar atas setiap permasalahan yang kita lalui pada hari ini. Saya ingat pesan, saya pernah tanya pesanan dari Datuk Dr. Sazana Hafizah. Saya tanya macam mana sebab waktu tu saya PJJ dengan isteri di UK, dan macam mana nak berhadapan dengan suasana itu. Satu je Ustazah berikan pesanan yang sampai sekarang saya ingat. Allah uji pada yang mampu, insya-Allah ujian Allah itu datang bersama dengan bantuannya, kesabaran kita lalui setiap ujian tersebut. InsyaAllah semoga bantuan-bantuan juga datang buat kita yang berhadapan dengan suasana sukar saat ini. Ini waktu anda untuk berhadapan dengan suasana ini. Harapannya agar semua orang turut serta bersama dengan perjalanan kita. Saya suka temanya harungi bersama, thrive together. Inilah waktunya untuk kita harung bersama-sama apa juga yang kita lalui. Terima kasih banyak kepada pihak tabung haji, juga kepada pengurusan yang sama-sama menganjurkan sambutan bulan kaunseling tabung haji 2021 ini. Perancangan program yang sangat bermanfaat untuk semua, ilmu untuk kita, insya-Allah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas sebarang kekurangan. Kembali kepada sahabat saya Haji Salmi, jauh di Penang. Tak apa, nanti cek rentas negeri lah, insyaAllah. Boleh datang lah, boleh datang lah. Kena nasi kandar ya. Nasi kandar, ya Allah, janganlah tengah hari dah ni lapar. Dah tinggal hari lah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Moderator, panel kita yang berkongsi banyaklah bersama-sama kita pada malam ini. InsyaAllah banyak input-input yang telah kita boleh manfaatkan daripada apa yang telah disampaikan oleh panel-panel jemputan khas kita tadi. Okey, perkongsian saya rasa sangat lengkap lah daripada orang yang mengalami dan juga pakar yang membuat rawatan tersebut. Okey, satu perkongsian yang sangat jelas untuk kita mudah fahami dan juga boleh dimanfaatkan bersama kita, insyaAllah. Dan secara kesimpulannya, secara rumusan daripada saya, penyakit mental ni boleh berlaku kepada semua orang, tidak terkecuali lah pada orang biasa maupun pakar sendiri pun boleh mengalami penyakit ini juga. Dan kita tak tahu bila kita yang akan mengalami. Mungkin esok, lusa, wallahu alam. Kita juga perlulah ada persediaan untuk diri kita. Dan dengan cara apa persediaan kita? Dengan kita menyertai mencari ilmu, dengan menyertai program-program seperti pada hari inilah, insya-Allah. Dan saya percayalah suka untuk saya terapkan juga situasi penyakit mental ni di kalangan anggota tabung haji terutamanya semasa menguruskan bakar-bakar haji lah di tanah air maupun di tanah suci. Saya percaya warga tabung haji ni banyak dapat menguruskan penyakit mental ni setakat mana berhadapan dengan pendeposit tabung haji dan juga bakar-bakar haji yang mempunyai pelbagai kerenah. Tuan Moderator kita tahulah dah biasa bertugas di tanah suci, macam mana berhadapan dengan pendeposit, berhadapan dengan bakar-bakar haji, berhadapan dengan jemaah-jemaah haji
Okey, kalau macam pakai je baju tabung haji dia tak kira lah. Kau kerja media ke, kerja jaga tempat ke, semua dia kata orang tabung haji. So apa saja masalah dia akan maju ke pihak tabung haji sebab orang tabung haji lah keluarga yang paling terdekat dengan dia di sana lah, insya-Allah. Okey, ujian demi ujian yang kita hadapi pada hari ini telah mengajar kita semua adalah sentiasa tidak berputus asa dan lebih memuhasabahkan diri kita dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nampaknya program kita dah sampai ke penghujung rancangan. Semoga semua penonton dapat memanfaatkan apa yang telah dikongsikan oleh panel-panel kita pada hari ini. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Tuan Moderator dan juga panel-panel jemputan kita pada hari ini. Okey, mohon juga dihadalkan segala ilmu yang telah dikongsikan kepada kami semua, insya-Allah. Dan seperti biasa di akhir rancangan ini kita akan kongsi soalan kuis terkumpul untuk dijawab oleh tuan-tuan dan puan-puan semua. Soalan kuis pada hari ini adalah soalan yang keempat daripada 8 soalan yang akan kita berikan. Untuk soalan kuis pada hari ini ialah yang berbunyi trait personality adalah merupakan pemikiran, perasaan dan tingkah laku yang wujud hasil daripada tindak balas terhadap rangsangan persekitaran. Saya ulang balik. Trait personality adalah merupakan persekitaran, perasaan dan tingkah laku yang wujud hasil daripada tindak balas terhadap rangsangan persekitaran. Jawapan dia mudah saja, betul ataupun salah. Okey, tuan-tuan perlu mengumpul soalan ni sampai ke akhir soalan pada soalan ke-8 tu, insya-Allah nanti tuan-tuan dan puan-puan perlu menghantar ke bahagian sekretariat lah untuk kita nilai semula. Dan selain daripada itu juga suka untuk saya menghebahkan berkaitan dengan video pendek bertemakan harungi bersama #THLifeTogether. Okay, tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu menyediakan video tidak kurang 1 minit dan tidak lebih 4 minit lah. Video yang sangat mudah. Video ini adalah bebas mengikut kreativiti masing-masing. Okey, hadiahnya sangat lumayan bernilai RM1,000 juga, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, jomlah sama-sama kita menyertai pertandingan tadi untuk kita mendapat dapat rezeki kita, dapatlah hadiah RM1,000. Allahu alam. Dan insya-Allah esok 13 hari bulan kita akan menganjurkan aktiviti program Cik Chat dan program Cik Chat pada sepanjang bulan Kausil ini pada esok yang kedua lah 13 hari bulan, insya-Allah, dan 20 hari bulan dan seterusnya 27 hari bulan yang terakhir sekali. Dan lusa kita akan melancarkan program Talkathon juga. Okey, dengan tajuk ada apa dengan fikiran negatif bersama moderator Tuan Haji Sufian Amrin dan juga penceramah daripada Afizul Muhammad, iaitu kaunselor berdaftar melalui YouTube channel, insya-Allah. Okey, semoga ilmu yang telah kita dapat ini adalah yang terbaik untuk diri kita sekaligus dapat mewujudkan persekitaran yang sihat. Okey, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li walakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Dan kita tangguhkan program kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah.